Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat petang. Kita teruskan je lah. Saya tengok ramai tak masuk lagi, tak apa. Jadi kita teruskan dulu. Kita sampai ke database yang seterusnya. Sedikit saya ulas balik yang pagi tadi. Kita dah selesai untuk WOS. Kita dah selesai untuk Scopus. Kita dah selesai untuk Era Index dan juga MySite. Kemudian kita dah masuk beberapa database publisher ataupun top publisher daripada Science Direct dan juga daripada Taylor and Francis. Untuk petang ni ada beberapa lagi publisher. So publisher yang pertama yang kita akan mula adalah daripada Emerald. Kemudian ada InDesign, kemudian ada Springer, kemudian ada Sage, kemudian ada Wiley. Jadi minta semua kita boleh sama-sama kita petang ni untuk melihat kepada 5 database lagi. Jadi kita boleh selesaikan semua database hari inilah. Emerald. Tadi kita ada juga sentuh Emerald di hujung-hujung tadi. Emerald Publishing adalah Emerald yang kita katakan senior, tak adalah terlalu senior sangat lah. Tapi kalau tahun 2003 masa itu saya start lah baca jurnal bila kita buat master dah start. Jadi Emerald dah wujud dah time tu. Jadi kita kalau ikut founded dia adalah 1967. Maksudnya selepas kita merdeka lah, 10 tahun lepas merdeka, Emerald Publishing dah wujud. Dan sampai kepada library kat Malaysia mungkin take time lah. Tapi agak lama. Tetapi Emerald Publishing ni tak adalah terlalu banyak sangat bidang. Kalau kita tengok bidang-bidang tadi, kalau dekat Taylor and Francis ada 30 bidang kan. Kat sini dia rangkumkan. So yang dia start dengan area business and management. Kemudian dia dah masuk dah healthcare dan juga social care. So dia masuk dalam social science yang lain. So kita ada education dan juga engineering lah. Walaupun disebut kat sini tak banyak business, management, social science, healthcare, social care, education, engineering. Tetapi ada juga bidang-bidang lain lah. So dia ada sub-dimension untuk topik ni. So dia ada lebih kurang 300 jurnal. Banyak juga 300 jurnal dan kita akan perhalusi lah pilihan-pilihan jurnal bidang-bidang area yang ada. So ini website Emerald dia. emeraldgrouppublishing.com. Kita akan, kat sini ada macam-macam dia ada buku, dia ada case study dan juga open access yang lain-lain. Jadi kita nak fokus untuk petang ni dan untuk hari ini adalah berkaitan dengan journal. Jadi kita akan tengok journal. So kita boleh klik dekat produk Emerald ini dekat bahagian journal. Jadi di dalam produk dia tu ada beberapa. Jadi kita memang nak fokus kepada online. Jadi kita akan klik e-journal. E-journal tu kita akan klik. So ada kat sini ada sedikit lah maklumat berkaitan journal tu ada banyak sekali. Kalau e-journal kita ada lebih 200,000 plus artikel. So kat depan tadi tu dia 300 kan. Kat sini dah spesifik 300 journal termasuk e-journal. Ini bidang-bidang secara spesifik. Kita ada accounting, finance dan economic. Kita tadi ada siapa tak silap saya, Amran tadi kan. Amran kat sini. So kita ada juga bidang business, management and strategy. Ada HR, learning organisation. So ada bidang IT kat sini sesuai untuk information and knowledge management. So ada marketing, ada operation and logistic and quality kat sini. Ada project management and build environment. Siapa bidang architecture, bidang civil, boleh duduk di sini. Kemudian public policy dengan environmental plus management public policy and environmental management. Bidang tourism, hospitality kat sini, education, engineering, health and social care, dan library and information science. So ini bidang-bidang yang sesuai untuk hantar di Emerald lah. So kita perlu dapatkan artikel di sini dulu dalam penulisan tesis kita untuk dapatkan fakta. Nak mengetahui tentang topik-topik atau status master dalam bidang kita dan juga untuk dapatkan empirical lah, finding-finding daripada kajian-kajian lepas.
Okey, kita terus pergi kepada ruang untuk mendapatkan artikel. So, kita akan buat advanced search. Okey, ini link dia www.emerald.com, okey, /insight/advanced search. Okey, ini paparan dia. Kalau Emerald ni dia punya corporate color kita adalah hijau dan putih. Macam biasalah kan. Kalau kita datang kat tempat orang, macam tadi kalau kita dah pergi dekat website mana-mana, so kalau kita belum register, kita kena register dululah kan. Kita kena register, dapatkan username dan password baru kita boleh login. Okey. So kita akan buat tu dulu, okey, sebelum kita akan buat advanced search. Okey, kita dah selesai semua registration. Okey, dah boleh login. Okey, alright. Sekarang kita nak pergi nak explore lah dekat advanced search dia. Seperti biasalah, seperti mana yang saya maklumkan tadi, website ni selalu bertukar-tukar kan, dia punya visual, gambar dia. Jadi kalau you pergi dekat advanced search Emerald mungkin berbeza dengan gambar yang saya tunjukkan sekarang ni. Okey, kita nak buat advanced search, so kita akan klik advanced search. So, kita akan pergi advanced search. Di sini saya memasukkan 3 keywords. You all boleh masukkan 1 keyword, boleh masukkan 2 keyword dan juga boleh masukkan lebih daripada 3 keyword, 4 keyword dan sebagainya. Di sini saya cuma ambil 2 perkara saja, iaitu berkaitan dengan keywords. Saya masuk lean healthcare. Saya cuba or, lean healthcare or performance improvement or healthcare industry. Kalau you nakkan ketiga-tiga tu saling berkaitan, ubah or tu kepada and. Ini maksudnya kita ada 3 keyword yang berlainan. Kita asingkan iaitu lean healthcare, performance improvement dan healthcare bolehlah pakai or. Kalau dia related, memang kita nak ada ketiga-tiga keyword tu dalam tajuk kita, kita kena gunakan and. Pastikan. Ini tak ada masalah lah. Memang command dia memang kena pakai huruf besar lah. Okay. So untuk access type, kita tak payah asingkan dulu nak open access atau tidak, kita ambil all. Okey, kita ambil 5 tahun. Kalau sekarang ni kita ubahlah kan 2023 sampai 2019. Jadi 2018 atau 2019 hinggalah ke 2023. Lepas tu kita klik search. Okey, kat sini menemukan banyak sekali jadi kita kalau nak buat filter, kita buat filter dekat sini menemukan 3384 artikel. Okay, katalah kalau katakan saya nak artikel yang atas kali ini, healthcare, supply chain, management, literature review and some issues. So, kita nampak kat sini dah nampak dah logo ni. Tak boleh masuk. Jadi, kita tahu dah yang jenis ni tak boleh nak access. Kalau nak access, kita kena gunakan password daripada universiti lah. Kalau universiti kita langgan dan kita akan dapat full text. Kita tak melanggan, kita kena cari rakan-rakan kita daripada universiti lain ataupun gunakanlah platform public yang lain. Okey, jadi ini kita dapat dalam 3384. Okey, jadi macam inilah kan, kalau yang topik yang atas tadi ni kan, kita tak boleh nak access jugalah kan. Okey. Alright, kita tukar. Okey, tadi kalau kita tengok, kita cuba guna or. Okey, ataulah tidak berkaitan. Antara keyword ni tidak berkaitan antara satu sama lain. Tapi biasanya kalau dalam kita tulis tesis memang kita akan pakai and lah. Sebenarnya saya nak tunjukkan perbezaan sebenarnya. Okey, perbezaan kalau or tadi 3384, kita nak tengok kalau pakai and jadi berapa. So bila kita pakai and, kita line semua kekal 5 tahun kini dan kemudian kita klik search. So kita pakai 3 keyword lah. Lean healthcare, performance improvement dengan healthcare industry. So kat sini cuma tinggal 780. Beza 780 tadi 3384. So ni artikel yang lebih relevan lah. So ada beberapa artikel kat sini keseluruhan keseluruhan ada 780. Okey, kalau kata you nak open access saja, klik yang atas tu. Dia ada access ada 2 kan? Only content I have access to, only open access. Jadi kalau nak open access, klik yang open access, kita dapat semua, kita boleh dapat full text lah. Di sini saya tak set, okey, saya cuma nak tengok kalau macam paper ni, the promotion BBM and lean healthcare sector main result ni, memang kita tak boleh nak access lah kan, memang tak dapat full text. Okey. Next, kita cuba nak control. Kat mana kita control, kita masih lagi pakai and, kita masih lagi dekat advanced search. Saya nak tunjukkan macam mana nak gunakan advanced search dekat Emerald. So kita masuk keyword pertama lean healthcare, performance improvement, keyword kedua healthcare industry, keyword ketiga masih lagi kita pakai and. Maksudnya ketiga-tiga ni kena berkaitan dengan kita punya keyword dengan abstract dan tajuk. Dan kita ambil 5 tahun terkini dan access type open access. Open access kan. Tadi kita tak pilih open access. Sekarang ni yang beza ni kita pilih open access. Lepas tu kita klik search. Okey, jadi tinggal dapat 25. Beza kan kalau kita tengokkan perbezaan. Mula-mula kita pakai or
Kita pakai O dapat 3,384. Kita pakai N dapat 780. Kemudian kita nak open access. Daripada 780 yang ada open access cuma 25. So kat sini semua kita boleh lah. Kita boleh access semua. Semua dapat full PDF. Kalau contohlah Lean Leadership Attribute, Systematic Literature Review of the Literature. Klik PDF kat sini. Okay, klik PDF. Kita dapat full text. Dapatlah artikel ni full text. Kenapa dapat full text? Sebab kita dah log untuk ataupun kita dah memilih untuk open access. Di sini tadi ada 25 artikel. So 25 artikel semuanya boleh download free. Boleh dapat full text. Daripada yang asal 780 lah. Okay, tapi kita hanya memilih untuk open access. Cuma kena ada 25 saja. So 25 itu kita boleh download dengan percuma. Kita boleh dapat full text. Okay. Okey, kemudian kita cuba tambah lagi satu keyword. Kalau tengok kat sini, saya pakai Lean Healthcare and Performance Improvement and Healthcare Industry. Kita pakai not. Jadi kita tak nak artikel kita ni bercampur dengan manufacturing. Tak nak ada bercampur dengan manufacturing, jadi kita klik not. Jadi kita masih lagi open access. Tadi kita dapat berapa? 25 kan? Kita kawal dengan not dapat berapa? Dapat 8 je. Daripada 25 artikel tadi, kita tak kawal, kita cuma letak N saja 3, tak ada letak not. Tapi dengan menambah not, supaya kita tak nak bercampur hospital healthcare ni dengan manufacturing, kita buat not manufacturing. Ternyata tinggal 8. Jadi artikel yang betul-betul bersesuaian dengan hospital, klinik dengan healthcare industri ni cuma 8 saja. Ni kelebihan dia, bila kita gunakan advanced search, kita tahu masih bila nak gunakan N. Okay, bukan O. O adalah berasingan. Kemudian masih bila nak gunakan not. Dan kita kawal date. Nak 5 tahun kini contohnya. So kita nak open access saja. Jadi kita boleh gunakan teknik ni. So adalah 8. So kalau kata kita nak buat systematic literature review. Katakan memang kalau topik ni asalnya 3,300 lebih tadi. Okey. Cuma kita tukar daripada O jadi N dapat 780. Jadi sebenarnya 780 lah. Tapi 780 kalau kita nak open access kita dah akan dapat 25. Tapi kalau kita kawal supaya topik ni tak termasuk dengan manufacturing cuma dapat 8. So kita boleh buat synthesize 8 paper ni. So setiap artikel 8 ni boleh dapat full text. Okay, macam contoh artikel pertama tu lah Healthcare System, Typologies, Framework Model and South Africa Health Sector. Okay, saya klik PDF untuk dapatkan full text. Sebab kita dah pilih kan only open access saja, dengan tolakkan manufacturing kita ada 8 artikel. Tapi kalau kita untick open access mungkin ada banyak lagi lah. Tak banyak lah 780 sebab kita dah klik not manufacturing tapi still banyak. Jadi kalau tanya saya boleh pakai dua-dua. Kalau macam saya untuk level PhD janganlah tengok open access saja kan. Kena tengok yang subscribe juga. Jadi subscribe tu kena ikhtiar lebih lah, kena dapatkan full text dia. Okay, alright. Kemudian kita boleh katakanlah kat sini kita nak tengok lebih detail kan. Kita dah pilih tadi untuk healthcare system ni, kita nak view summary and detail. Boleh klik kat situ. Okay, inilah detail dia. Ni DOI number dia. Kalau tahu DOI number, ada DOI number dekat sini. Dia punya volume berapa, nombor berapa kan. So, boleh klik PDF ni nak dapatkan full text. Nampak mangga terbuka kan, boleh access. Okey, kalau kat sini kita tengok jurnal ni adalah International Journal of Healthcare Governance. Take note lah kalau siapa-siapa nak hantar jurnal ni ada dua pilihan. Nak bayar boleh lah kan sebab ada open access kat sini International Journal of Health Governance. Katalah kita berminat nak hantar kat sini, kita klik dekat jurnal ni. Okey, ada dekat sini ada pelbagai isu yang baru. Okey, kalau nak submit dekat jurnal ni write for this journal lah. Tapi kalau kita nak browse dulu boleh browse. Okay, pergi dekat jurnal ni tadi yang kita dah pilih International Journal of Health Governance. Pergi dekat website dia kita search lah. Kokot ada lagi artikel-artikel yang mirip dengan artikel kita yang kita boleh download dekat jurnal ni. Dan jurnal ni pun memang buka platform untuk open access dan juga subscribe lah. So kalau berminat untuk jurnal ni untuk submit, klik dekat write for this journal. Okey, lepas tu ikutlah step by step dia. Dia ada quick index kat sini. Okey, sebelum tu kita tengok background dia. Jurnal ni ada side score 2018 0.62. Baru lagi lah. Kalau 0.2 ni kecil lah. Tapi dia open access. Jurnal ni open access. Jadi semua orang boleh download dekat artikel kat sini. Okey, kita nak hantar jurnal ni submit to the journal. Okey, ini ada proses untuk submission artikel lah. Macam biasalah kena register, dapatkan username dan password untuk registration sebelum kita boleh submit artikel. Okey, bila dah dapat kita boleh juga sign gunakan OCID. Okey, kita masukkan maklumat-maklumat yang diperlukan. Lagi-lagi yang warna purple ni yang require ni.
Okey, masukkan satu persatu maklumat yang diperlukan, pastikan semuanya lengkap. Okey, bila dah lengkap, pastikan dia boleh klik finish lah. So, kita akan pergi dekat login sebab kita dah maklumat registration dah selesai. Okey, kita boleh ikut FAQ dan juga author guideline disediakan dalam website. Okey, kemudian kita dah boleh start untuk submit lah. Kita akan pilih authors. Kita akan klik dekat start new submission. Jadi kita klik juga begin submission. Okey, kena fulfillkan semua berkaitan ni. Ada maklumat tentang author guideline juga. Okey, berkaitan dengan reviewer juga. Okey, jadi kita kena, inilah rupa dia dekat maklumat author guideline dia. Okey. Okey, kita dah boleh submit. So, bila submit, kena ada 6 perkara. Make sure bahagian pertama, type, title, abstract, file upload, keyword, author, institution, detail and comment, and review and submit. Make sure kena lengkap ke 6 dia lah. Dia go through. Kalau nombor 1 tak lengkap, tak boleh pergi step nombor 2. Dia kena lengkap step by step. Okey, contoh macam ni lah. Kalau saya tak isi, nampak. Baru step 1 tak lepas. Sebab kita tak masukkan semua maklumat yang diperlukan. Okey, selesai dah dekat Emerald. Jadi ada soalan nak tanya dekat Emerald. So dekat sini bulan teknik ni cantik lah. Dia dah bantu untuk mudahkan kita. Jadi kita untuk buat advanced search dekat journal ni senang lah. Kita akan pilih N. Kalau kita tak nak benda maklumat tentang tu, kita boleh klik Not. Dan kita boleh klik range tahun. Ambil lah tahun 5 tahun terkini dan kita akan pilih lah. Kalau tanya saya, jangan klik open access dulu. Kita open semualah. Sebab kita memang datang ke journal ni memang nak dapatkan journal secara habis-habisan. Okay. Ada soalan? Jelas, Doktor. Okey. Okay, sekejap Okey, bagi mereka yang saya rasa Emerald ni cukup kuat. Emerald ni cukup kuat. Lagi-lagi bagi mereka yang saya ke depan sikit, bagi mereka yang memang match dengan bidang ini. Okey. Ini saya cerita sikit lah sebab saya memang loyal dengan Emerald ni. Dia daripada 2013 saya sendiri submit artikel dekat Emerald ni. Dan saya kalau mengajar kat luar pun memang orang panggil memang untuk bantu untuk terbitkan jurnal dekat Emerald. Jadi kalau tanya saya dekat Emerald ni, dia cukup sebenarnya. Bagi contohlah kalau kat sini bidang pengurusan kan, dia banyak cover dekat sini. Pengurusan ni sangat luas lah bidang kan. Jadi kalau sahabat saya dalam engineering, dia tak ambil pot sangat dekat Emerald ni. Bila saya perkenalkan Emerald dengan dia, dia pun dah seronok dah. Bidang engineering masuk dekat Emerald. Macam saya dekat UPSI, kita tak habis lagi tau explore dekat education tu. Kan? Jadi bila kita try, bila saya ajak kawan-kawan saya dalam bidang education, start hantar ke Emerald, seronok. Mungkin ada orang tak percaya, kan? Mungkin benda ni jarang berlaku. Tapi sudah berlaku sekarang. Okay, saya ada seorang sahabat, kan? Pensyarah dalam bidang Islamic study. So dia dah hantar dekat Emerald. Mula-mula dia try satu, tembus, lepas. So dia hantar yang kedua, lepas, dapat terbit. Hantar artikel yang ketiga, lepas, terbit. So sekarang dia dah tak jumpa jalan keluar dah. So dia dah tahu dah macam mana, walaupun ni betul-betul tips yang bagus. Walaupun pengajian Islam dia tak refer jurnal. Dalam tesis dia sangat sikit lah citation jurnal. Dia banyakkan dia berdasarkan ialah pengajian Islam kan, menunjukkan kitab-kitab kan, sumber-sumber yang macam tu, hadis dan sebagainya. Jadi bila dia datang ke kursus saya untuk menerbitkan artikel jurnal, saya kata dengan dia macam ni, sebab kita nak terbit ke jurnal, usaha kita yang pertama adalah pastikan reference kita kena artikel jurnal. Baru kita nak boleh hantar dekat jurnal tu. Contohnya di sini, kita aim nak hantar dekat Emerald. So banyakkan jurnal. Lain-lain yang kitab-kitab tu, sumber-sumber lain, dokumen lain tu tak apa, kekalkan. Tetapi kita kena pastikan sumber-sumber jurnal tu ada. Jadi bila dia dengar macam tu, dah ambil mudah. Maksudnya dia tak cari publisher lain. Maksudnya selain daripada kitab-kitab tu, dia plus masukkan jurnal Emerald sahaja. Sebab dia nak hantar dekat Emerald, dia cari artikel jurnal dekat Emerald. Lepas tu dia dah tahu dah jalan macam mana dia nak terbit artikel dekat, walaupun bidang kat sini tak ada spesifik kan, bidang agama. Okey, cuma dia masuklah. And kalau dekat education, dia masuk Islamic education. Kalau marketing, dia akan masuk Islamic accounting. So kalau kat finance, dia akan masuk kat Islamic finance. Kalau operation, kalau quality, dia akan masuk quality. Kalau tourism, banyaklah kan halal dan sebagainya, dia masuk kat situ. Jadi kalau tanya saya, kalau ikut bidang dia, lagi bidang yang dah orang kata outliers.
dalam bidang dekat jurnal-jurnal di sini, tapi dia tahu macam mana nak tembus sebab dia tahu, dia pegang, saya kata dengan dia kalau boleh kena ada artikel jurnal dalam reference, kalau boleh sebab kita nak hantar dekat Emerald, jurnal Emerald lah yang kita kena refer. Plus sekarang pun dia dah faham, dia pun dah sedar bahawa collaboration tu sangat penting. So kalau dia daripada universiti A, dia tak boleh tulis artikel semua daripada universiti A. So dia kena blend lah, campur-campur universiti luar, elok dalam negara, elok luar negara. Jadi dia dah faham yang tu dah semua. So makin lama dia pun top up tips tu. Jadi dia pun tak jumpa jalan keluar lah. So dia dah masuk dekat Emerald, tak boleh keluar. Okey, dari segi tempoh masa, kita kena ambil tahu sebab semua kat sini postgrad. Jadi kita kena syarat bergraduat, kena terbitkan artikel. So kalau tanya saya, paling cepat 3 bulan. Paling lama 12 bulan lah. Jadi range dia adalah 3 hingga 12 bulan. Okey lah bagi saya. Saya sendiri tak adalah banyak sangat merasa yang 3 bulan, tapi saya berasa tak sampai 3 bulan sebenarnya. Ada satu artikel tu tak sampai 3 bulan, 2 bulan lebih saya dapat terbit. Itu yang paling cepat lah. Of course lah yang paling lama 12 bulan lah. Okey, tak ada bayaran. Okey ni, ya Burush, dia kena faham macam ni. Okey, you nak balik kampung ada 2 jalan. Nak ikut jalan lama ke nak ikut jalan highway. So kalau nak ikut highway, you kena bayar tol. Okey, kalau ikut jalan lama, you tak perlu bayar tol. Okey, jurnal ni sebenarnya tak perlu bayaran. Tapi you nak memilih untuk open access. Maksudnya you nak masuk ke highway. Jadi you memilih channel untuk open access. Kat sini you memilih untuk bayar tol dan kena bayar. Jadi kat sini kalau tanya saya, pengalaman sahabat-sahabat saya hantar ke Emerald, semua kita tak bayar. Sebab konsep dia, contoh kat sini lah, andaian kat sini, kenapa kita nak bayar kan? Contohlah, kenapa kita nak balik kampung nak ikut tol, jalan lama pun dah okey dah. Jalan lama pun dah 2 lane. Tak busy pun, tak jam pun. Jadi konsep dia, kita hantar yang tak bayar. Okay? Kalau tanya saya, tak perlu bayar lah. So, tapi kalau lain lah, kalau you banyak duit ke dan sebagainya, ada orang kata, kalau orang kata lah, oh saya bayar sebab senang nak lepas. Salah statement tu. Oh saya bayar senang nak lepas. Salah, statement tu salah sebenarnya. Dia kalau siapa yang bayar ni, dia buka ruang untuk open access. Okey, dari segi bisnes, tak untung pun. Okey, kalau saya subscribe, jadi universiti akan beli. Ni bisnes tentang artikel jurnal ni bukan main ringgit-ringgit puluh-puluh. Main level-level juta ni. Library nak langgan Emerald bayar sejuta. Bukan bayar level sikit-sikit ni. Okey. Jadi kalau semua jurnal dah open access, buat apa library nak langgan lagi ke Emerald? Sanggup ke Emerald nak hilang 1 juta untuk satu universiti? Jadi kalau dia pun bukanlah orang kata suka untuk di open access kan. Tapi dia bagi platform. Tapi kalau you nak open access, dia open access. Kalau tak nak, tak nak. Tak adalah macam kita nak katakan open access tu memang betul-betul compulsory. Siapa nak terbit, nak senang tembus, kena open access. Tapi kalau you nak open access, bukan nak menghalang lah. Dia ada kelebihan. Siapa yang open access ni memudahkan orang lain dapat free download. So ramailah orang akan baca artikel kita. So bila banyak orang baca artikel kita, akan mudah dapat banyak citation. Bila dapat banyak citation, akan mudah dapat H-index. Jadi itu benefit lain lah. Jadi rujukan, artikel kita senang dapat rujukan bagi negara-negara yang tak ada kewangan lebih untuk membeli database ni. Alright. Okay, jadi option nama dia option. Jurnal ni dia ada 3 option lah. Satu, dia tak buka langsung untuk open access. Dia ada subscribe saja. Jadi tak perlu bayar. Okay, yang kedua, dia adalah open access. Dia tak ada subscribe. Nak tak nak kalau hantar jurnal ni kena bayar. Okay, yang ketiga adalah option. Jurnal ni option. Nak bayar boleh, tak nak bayar pun tak apa. Banyak jurnal-jurnal top publisher ni, dia ada 3 kategori tu. Yang paling banyak kategori yang ketiga itulah option. Nak bayar boleh, tak nak bayar. Okay, kedua terbanyak adalah subscribe saja. Subscribe saja, no open access at all. So yang ketiga, ada beberapa jurnal hanya ada open access sahaja. So jurnal ni tak ada pilihan lah. Kalau you nak hantar kat situ, you kena bayar. Okay, setiap dekat Emerald ke kat Taylor ke, dia ada 3 pilihan itu. 3 track yang tu. You pilih. Kalau you dah pilih track open access, kena bayar lah. Kalau you pergi track option, you ada option. Nak bayar boleh, tak nak bayar pun tak apa. Kalau track subscribe saja, so nak tak nak jurnal ni memang tak akan di open access kan, sebab jurnal ni adalah bersifat subscribe. 100%. Okay. Okay, boleh Kalau boleh dekat Emerald, kita cuba masuk dekat publisher yang lain pula. Okay, kita dah selesai 3 publisher daripada Science Direct. Okay, yang mungkin ada yang baru join petang ni.
Pagi tadi kita dah selesai sign direct dan juga kita tele and franchise. So kita petang ni dah mulakan dengan Emerald yang pertama. Okay, kita teruskan yang kedua daripada publisher. Mana pula yang kedua ni? Sekejap Yang kedua daripada Index Science. Okay, sorry. Index Science. Okay. Index Science ni antara yang universiti kat Malaysia ni yang kalau compare dengan Emerald lah. Saya boleh katakan semua IPTA dekat Malaysia memang langgan Emerald lah. Dari satu Emerald ni bagus marketing dia. So satu lagi dia ada package dia pasal bayaran pengurusan dia bagus lah. Jadi Emerald ni memang mudah untuk masuk kat mana-mana universiti. Bukan hanya Malaysia, kat luar negara pun mudah. Okey, tetapi ada satu lagi Index Science. Index Science ni lawan yang bagus untuk Emerald sebab dua-dua tak banyak. Dia pun dia punya penumbuhan pun dalam batch yang sama. Dalam tahun yang sama. Dia bukanlah macam dekat Taylor yang dah lama, Science Direct dah lama. Tak. Index Science ni dia adalah grup-grup yang segrup dengan Emerald lah. Tak adalah baru sangat tapi area 70-an, 80-an dia dah start. Rasanya dia sign lagi bawah sikit kot. Emerald dulu sikit kot dari segi penumbuhan. Tapi dari segi popular dia sama. Dari segi penumbuhan lebih pada Emerald tapi penumbuhan dia lebih sama. Okey, yang inilah Index Science. So dia cover banyak. Okey, kalau nak tanya, kalau sekarang ni banyak jurnal-jurnal daripada Index Science, contohnya, jurnal-jurnal daripada Switzerland. So Switzerland sekarang ni yang tengah meletup adalah MDPI dengan Frontier. So dua jurnal ni masih lagi baru. Okey, senior dia adalah Index Science. So Index Science ni dah lebih established lah. Kita jarang jumpa ataupun dengar yang dia akan discontinue. Tapi kalau Frontier dengan MDPI masih ada lagi jurnal-jurnal yang discontinue. Okey, bukan saya kata MDPI dengan Frontier tak bagus kan, dia cuma konsep perlukan masa untuk menjadi lebih bagus seperti Index Science. Okey. So dekat sini ada lebih kurang 428 peer review journal which is lagi banyak daripada Emerald lah. Emerald 300 lebih. Index Science 400 lebih. So cover dalam bidang science kan, ada engineering and technology, management, public and business administration, environment, ecological, economics, and sustainable development, computing, ICT. So kat sini cover bidang IT and ICT. So cover dalam bidang persekitaran. So kita ada sustainable development. So kita ada environmental. Kita cover dalam bidang ekonomi dengan business, public. And kemudian ada management, lepas tu ada engineering, lepas tu ada science. Okay. Jadi ada juga sebenarnya dalam bidang social science. So dalam topik-topik tu contoh education boleh masuk, social science boleh masuk dalam sub-section kan, untuk section-section ini. Okey, kita pergi dekat website dia. Ni main website dia, www.induscience.com. Okey, memang corporate color dia memang orange dengan biru. So inilah keadaan depan front page jurnal ini. So inilah bidang-bidang dia, computing and mathematics, economic, finance, nampak education. Walaupun tadi tak tulis education, okey, tapi dekat sini kita pergi detail. Ada education bidang education, knowledge and learning. Okay, energy, environmental, healthcare and bioscience, management and business, public policy, risk safety and emergency management, socials, science, engineering and technology, society, leisure and all subject. Yang lain-lain lah. Okay, kita nak pergi dekat platform online dia. Kita nak pergi dekat Index Science online dia. So ini dia punya link, www.induscienceonline.com. Okay. So kat sini paparan dia, macam ni lah rupa dia. Okay, kita boleh start browse. Okay, journal. Okay, tapi kita ada juga boleh gunakan advanced search. So kita boleh gunakan advanced search dekat sini. Nak buat search by journal pun boleh. Kita nak buat search biasa pun boleh. Dan kita boleh buat advanced search. So kita klik advanced search. So dia seperti apa tau? Dia seperti dekat Taylor and Francis. Kalau you perasan, dia punya platform, dia punya base Index Science online ni sama seperti Taylor and Francis. So dia pecah dua, satu untuk advanced search, satu lagi untuk citation search. Kalau kita ingat pada sesi pagi tadi, untuk citation search ni kena dapat maklumat yang lengkap, nama jurnal penuh, kena dapat tahun bila, volume bila, isu bila, page bila. Sebab tu citation search ni jarang orang gunalah, melainkan kalau dia dah tahu semua maklumat tu dah double check. Saya ulang balik. Contohnya macam universiti nak check betul tak jurnal ni berindeks Scopus dan sebagainya, dia akan buat macam tu. Okey, untuk site kita selaku researcher, selaku pelajar PhD dan master, kita nak dapatkan artikel jurnal dengan banyak. So kita nak explore keyword. So explore keyword kita boleh gunakan advanced search. So sekarang ni kita nak explore lah kedua-duanya.
Okey, yang pertama adalah advanced search. So advanced search kat sini kita boleh gunakan keyword. Nampak tak ada plus-plus tu? Boleh letak banyak keyword dekat sini. So dekat sini sebagai contoh saya letak 3 keywords. Sustainable manufacturing practice, automotive dengan Malaysia. Saya lock 2013 dengan 2020. Itulah tahun dia sebenarnya. Saya mula terbit dekat artikel in the Science ni bermula 2013. Iaitu bila saya balik untuk doctorate saya lah. Saya explore sebab saya ada artikel berbentuk conceptual, maksudnya artikel tanpa data. Okey, sedikit saya cerita tentang background saya lah dalam memilih jurnal. Saya publish dekat Taylor and Francis contohnya adalah berkaitan dengan engineering. Engineering dan juga yang berkaitan dengan case study. Saya banyak hantar dekat Taylor and Francis. Pilihan saya hantar dekat Emerald, semua ada kaitan dengan management. Tak kisahlah engineering management ke, teknologi management ke. Dan yang kedua, bila saya hantar dekat Emerald, yang berkaitan dengan soal selidik. So, saya akan letak dekat appendix soal selidik. So, kalau saya ada soal selidik, dalam kepala saya dah tahu dah, saya akan hantar dekat Emerald. Okey, kalau in the science, saya hantar in the science ada dua sebab, dua reason. Yang pertama, topik baharu, topik betul-betul baharu dan tak perlu data. Dia konsep, paper konsep saja. Di akhir artikel ni saya propose konsep, propose framework atau propose model. Okey, itulah in the science. In the science cukup suka topik baharu, okey, dan kita boleh letakkan kita punya propose konsep. Jadi paper in the science kalau tanpa data, paper konsep pun diterima. Okey, kita ambil contoh yang saya tengah buat sekarang. Saya masukkan 3 keyword iaitu sustainable manufacturing practice, automotive, Malaysia dari tahun 2013 hingga 2020. 7 tahun. So you all boleh set lah 2023. Sampai sekarang ni 2023 lah. Mula bila pun tak apa. Okey. Okey, di sini menemukan beberapa artikel lah. Menemukan beberapa artikel berdasarkan casting. Kalau ikutkan secara total, dia dapat 174 artikel lah. Okey, artikel pertama tu artikel saya sendiri. Okey, the relationship between sustainable manufacturing practice and lean and improvement and performance ni tahun 2020. Hantar dekat World Review and Entrepreneurship Management and Sustainable Development. Okey, kemudian paper saya seterusnya pada 2013. Inilah first paper saya. Sustainable manufacturing practice, sustaining lean improvement and sustaining performance measure. Okey, kemudian bawah tu ada paper pelajar saya sebenarnya, Siti Nurhafizan ni. Dia buat critical success factor of lean manufacturing practice and Malaysia automotive manufacture. So yang nombor 4 ni pun student saya yang buat critical success factor untuk corporate social responsibility practice for Malaysia automotive industry. So yang bawah ni sempat dibaca sebab saya letak Malaysia yang automotive. Yang ke atas tu sebab keyword dia adalah sustainable. Okey. Jadi dekat sini kita boleh tengok lah kan. Jadi dalam bidang sustainable tu memang kalau ikutkan nama saya lead lah kat sini yang paling tinggi lah. Kan? Okay, alright. Jadi kita ambil contoh yang saya bulatkan merah ni lah. Saya nak dapatkan full text, saya klikkan PDF. Tapi tak dapat. In the science bukanlah open access. Jadi kita kat sini, kita kena langgan ataupun gunakan username dan password daripada universiti lah untuk dapatkan full text. Tapi saya tahu dia daripada Journal World Review Entrepreneurship Management and Sustainable Development. Jadi kalau saya nak search, nak cari artikel-artikel yang berkaitan Sustainable Development, saya boleh pergi dekat journal ni buat search kat sana lah. Okay. Okey, jadi kita boleh juga gunakan advanced search. Okey, tadi pilihan pertama tadi saya guna yang macam ni. Kalau you tengok sekarang ni saya guna perkataan macam ni. Sustainable macam practice automotive Malaysia. Okey, kita boleh gunakan boolean teknik macam ni juga. Saya buat macam ni sebagai contoh. Sustainable management practice, okey, and performance manufacturing tapi bukan services. Jadi saya kontrol bukan 2013 lah. Saya ubah sikit tahun daripada 2016 hingga 2020. So saya gunakan sinilah dua topik utama yang kena saling berkaitan iaitu sustainable management practice dengan performance. So hanya nak tengok pada manufacturing dan bukan kepada services. Okay, klik search. So saya dapat jumpa 3 saja artikel. Satu artikel daripada Nurul Fazli, satu lagi dari Sumit Gumta, satu lagi M. Suresh. Okay, katakan saya minat dengan artikel yang atas ni. So saya klik PDF. Okay, klik PDF. Okay, saya tak dapat dah akses sebab jurnal ni memang kena perlu access through university. Okay, kemudian kita juga boleh buat author search. Selain daripada gunakan title search, kita boleh juga buat search by authors, penulis. Kata kat sini lah saya tak nak
pergi tengok orang lain kan. Jadi saya search diri saya sendiri saja, Nurul Fazli Habibin, kemudian saya klik search. Okey. Kat sini ada 13 artikel saya lah. Tak banyak lah, ada 13 artikel saja yang saya terbit dekat platform Inner Science Online ni. So inilah kalau student saya dia semua dia download lah sebab memang kaitan dengan dia orang kan. Jadi kat sini student sama ada saya first author ataupun student saya first author lah. Ada yang saya first author, ada yang saya, kalau yang paparan ni nampak semua saya first author lah. Okay. So boleh download. Tapi itulah jurnal tak boleh nak access kalau tak dapat full text lah. Jadi kita boleh search. So kalau you nak search your supervisor pun boleh atau nama-nama expert yang lain lah. Okey, kalau kat slide belakang ni kita akan nampak lah kan, ada yang bukan saya main, macam start pada paper yang ke-7 ni, paper ke-7 sampailah paper ke-13 tu adalah saya sebagai authors, members authors, bukan sebagai first authors. Okey, kalau tengok kat sini, kalau you all nak track, inilah jurnal-jurnal yang saya submit. Jurnal yang paling banyak saya hantar adalah jurnal dekat Business Excellence, ada 4 artikel. International Journal Critical Accounting ada 2, International Journal of Quality and Innovation ada 2, World Review Entrepreneurship Management and Sustainable Development ada 2, Innovation Journal of Business and Innovation Research ada 1. Ada lagi lah kat bawah kat more ada 2 lagi tu kan. Jadi kita boleh juga search by title, yang kedua kita boleh search by authors. Okey, kita boleh buat yang kedua adalah citation search. Tadi kita dah buat advanced search. Advanced search kita dah buat search by title dengan search by title kita gunakan keyword pun dah, gunakan boolean teknik pun dah. Kemudian kita gunakan juga advanced search ni pakai search by authors. Okey, yang kedua pula citation search. Citation search ni dia spesifik sikit, jadi kita kena masukkan maklumat dia. Okey, kita masukkan nama jurnal International Journal of Business Excellence. So kita dah masukkan tahun dia 2020. Okey. Alright, dekat sini dapat detect lah jurnal tu, isu 20 ni dekat International Business Excellence. Kita boleh tengok artikel yang banyak most read dengan most cite. Okey, ini penting kalau tanya saya. Kalau tengok kat sini, kalau you berminat untuk hantar dekat Business Excellence, ini adalah anak-anak emas dia lah. So ini antara jurnal-jurnal yang banyak orang baca, banyak yang dapat citation. Contoh nombor 1 tu, Understanding the Connect Between Digitalization, Sustainability and Performance and Organization. Jadi perkataan antara sustainable, ini bidang saya lah ni, kalau sustainability dan juga performance, cuma dia masuk kat digitalization. Jadi topik-topik situ macam bidang saya ada perkataan sustainable dengan performance sangat sesuai lah untuk jadi bina excellent. Tengok yang kedua tentang attitude toward celebrity endorsement, a case study, a student using personal care product. So nampak education pun okey dekat sini. And ataupun kajian sains sosial yang kat sini. And okay, kemudian the role of workforce skill development for entrepreneurship and emerging research perspective. Skill development dalam entrepreneur pun ramai. Okay, paper keempat, theoretical model, antecedent of the customer direct incivility. Embrace before it's too late, prediction of future study on the value co-creation. So ni antara paper-paper yang, so kalau tengok most site, kita klik most site. Kalau most read, kita klik most read. Memandangkan kita buat citation search, memandangkan kita buat citation search. So dia memang kita nak tengok volume 20 tadi kan. So ada volume 20 ni ada isu 4, 3, 2, 1. Kita klik lah yang isu yang keempat. Okay, volume 20 isu yang keempat. So ada beberapa artikel lah. Katalah saya minat artikel yang kedua ni daripada Sauraj Salah. Okay, ni Sauraj ni memang kalau tengok dalam bidang saya ni memang ada bidang yang sama dengan saya lah ni. Sauraj ni. Okay, Quality Management and Business Excellence Study from the Islamic Culture Perspective, a Literature Review. Walaupun Chief Editor ni adalah Prof. Anggapa Gunasekaran, Jurnal International Business Excellence ni Prof. Anggapa Gunasekaran. Tetapi kalau siapa yang bidang Islamik, dia okey je, boleh terima. Dia boleh terima artikel dalam bentuk Islamic Studies lah. Okay, so kita nak klik PDF, tapi tak dapat lah sebab jurnal ni bukanlah open access, dia adalah berbentuk subscribe dan gunakan platform lain untuk dapatkan full text. Okay, so dapat jurnal dari International Journal of the Business Excellence. Okay, kalau nak submit artikel macam biasalah, dia ada 3 ni, satu bahagian online, satu bahagian publisher, okay, satu lagi bahagian submission. Kita dah explore tadi bahagian advanced search kan. Kita tengah nak buat submission. So click any. So ada in the science submission guideline dengan submit an article. Okay, kat sini bila sampai kat paparan tu ada ruang untuk submission guideline for authors. Okay, kemudian kita start kena register untuk dapatkan login.
So kenalah auto registration yang kat bawah tu. Okey, kita masukkan title, first name, last name, email, OCID. Okey, kita ada select journal. Kita nak hantar journal mana? Username, password dengan password. Lagi sekali lah password again. Okey, kat sini kita dah register dah. Kita dah register dah boleh login. So inilah paparan dia. Kalau kita nak submit artikel, kalau review kita sebagai reviewer, klik reviewer lah. Kalau kita sebagai penulis, sebagai author, klik authors. So saya klik authors. So bila klik authors, saya klik untuk submit. Submit bila kita nak submit lah. Track kalau kita nak check. Dah accepted ke, dah masuk under review. Nanti kalau kita dah submit, kita akan check dekat track lah. Buat masa ni sebab kita nak submit, kita klik kat submit. Okay, ada 5 step kan. Choose a journal, title authors, upload file, propose for, dia nak minta kita propose for expert. Lepas tu confirm and check out. Jadi kalau tak selesai 5 step ni memang tak boleh nak submit lah. Okay, kena lengkapkan semua, pilih jenis mana yang kita nak hantar. Okay, kena check lah kan. Jadi nak pilih full text, nak pilih open access atau tidak. So Turnitin ni baru 25% lah. So siapa nak hantar dekat InnerScience ni, Turnitin dia adalah bawah atau 25% plus minus. So kita kena update berapa Turnitin kita dekat bawah ni. Okay. Alright, so ni notes for editor jika ada. Okay, so kemudian klik save and continue. Okey, jadi kat sini lah just ada jika maklumat tidak lengkap, notis ini akan keluar. Jadi make sure kena lengkap lah. So kalau kata tak lengkap memang tak boleh nak submit. Okey, itu selesai dekat InnerScience. Okey, jadi InnerScience jangan lupa nak submit. So ada pelbagai data juga artikel yang kita boleh dapat bila kita buat search dengan gunakan InnerScience, sama ada gunakan bulan teknik ataupun guna yang macam saya tunjuk dekat paparan sekarang ni. So ada soalan berkaitan InnerScience? Dia establish So dalam kelompok yang establish lah kan. Ada beberapa. Setahu saya itu UM langgan InnerScience. Tapi dia mahal sikit. Jadi beberapa universiti macam UPSI. So kita kekurangan bajet, kita tak langgan InnerScience lah. Kita rasa walaupun ada bidang education dalam ni, tapi kita tak langgan sebab kita tahu charges InnerScience tinggi. Jadi dia option kat sini kita menolak lah. Kan? Tapi dia memang establish InnerScience ni. Macam saya sendiri dah, kalau tak establish takkan saya hantar kat sini kan. Saya sendiri dah ada 13 artikel kat sini. Okay, ada soalan untuk InnerScience? Okay ke? Okay, kalau kat grup WhatsApp ramai yang kata ada kerja petang ni kan. Jadi kita teruskanlah berapa yang ada untuk petang ni. Okay. Alright, kita selesai Maksudnya kita selesai lah. Okay. Kalau ada soalan, tanyalah soalan. Kita dah selesai dah 2 database petang ni. Yang pertama daripada Emerald dan yang kedua daripada InnerScience. Okay, saya nak perkenalkan database yang seterusnya. Okay, yang ketiga untuk yang petang ni lah. Okay, dan merujuk yang kelima lah untuk secara total kita hari ni. Tak termasuk dengan 4 database index tadi lah. Web of Science, Scopus, Era dan juga MySite. Okey, kita pergi kepada publisher yang seterusnya. Selepas Emerald dan InnerScience adalah Sage. Adalah Sage. Okey, Sage. Sage ni kita tahulah antara publisher yang aktif. Sama-sama aktif lah. Kalau tanya saya, kalau buku-buku research book, research methodology books, research yang berkaitan dengan research lah, maksudnya kalau orang buat research lepas tu convert jadi buku, tu Sage. So Sage nak buku pasal analisis pun Sage. Jadi kalau dekat library, banyaklah duit yang dibelanjakan oleh library kepada Sage untuk jurnal dan juga buku memang tinggi lah. Sebab dia memang establish. Okay. Ni logo dia. Okay. Alright, dia dah publish pada tahun 1965 lah. So dia ada jurnal lagi banyak lah. Kalau ikutkan antara 3 tadi, kalau kita compare InnerScience dengan Emerald, dia lagi banyak lah. Tadi kalau Emerald dalam 300, InnerScience dalam 400 lebih, Sage ada 1000 jurnal. 1000 jurnal. Okay. Dia wujud pada 1965. Maksudnya selepas kita merdeka lah kalau dekat Malaysia. Okay, ini dia punya link. Okay, journals.sagepub. Sage tu maksud publisher, pub tu publishing lah. .com/. Okay, ini paparan dia. Okay, nampak gambar ni. Nampak gambar tu macam ada spek mata, ada buku. Macam kita lah, buat PhD ada tab dan sebagainya. So, ada coffee dekat sini. Kita klik advanced search. Kita klik advanced search.
So dekat advanced search kat sini ada platform macam ni kan, ada beberapa yang plus, sama juga kita ada plus kat situ, boleh masukkan beberapa keyword kat situ, kita boleh control date dan juga type. Okey. Kita cuba bagi contoh yang pertama. Okey, saya nak pakai Boolean teknik kat sini. Okey, saya cuba gunakan kat sini adalah lean and performance, manufacturing tapi bukan services. Okey, dia dah ada bagi contoh dia bagi contoh dekat sebelah-sebelah ni. Macam tadi saya pakai tolak, ada format dia, kalau not kita boleh pakai minus, ada yang kena pakai not. Kena ikutlah format setiap publisher, dia punya Boolean tu sedikit berbeza. Kalau tak nak pakai saya ni, pakai bawah je. Type je lean, lepas tu pakai lagi performance, plus lagi boleh. Boleh buat macam tu juga. Okey, saya control yang kedua adalah 2016, 2020. Okey, saya nak yang open access saja. Kalau you all, sebelum nak pakai open access, pakai all content dulu. Tak naklah nanti kita cari artikel yang open access je. Yang artikel yang tak ada open access, kita tak nak baca. Okey, kita kena dapatkan jugalah. Walaupun susah, kita kena dapat juga artikel yang bukan open access. Tapi contoh di sini, saya nak bagi contoh je. Filter dia buat untuk 5 tahun terkini dan juga untuk open access sahaja. Topik lean, performance, untuk manufacturing dan bukan untuk services. Okey, saya klik search. Okey, menjumpakan kat sini adalah 14 artikel. Bila saya buat, bila siapa yang pakai Boolean teknik ni memang takkan dapat banyak artikel. Okey, dekat sini kita tengok ada 14 artikel saja sebab saya pilih open access. Kalau saya tak pilih open access, saya pilih all content type tadi, mungkin dapat lebih banyak. So dah memang sah-sah pilih open access, memang semua dapat free access lah, boleh dapat full text. Katalah saya berminat dengan paper kat atas tu, Sustainable Manufacturing, Exploring Antecedents and Influence of Total Productive Maintenance and Lean Manufacturing. Saya kliklah gambar PDF tu untuk dapatkan full text. Jadi saya klik gambar PDF tu. Okey. Jadi dia akan pergi paparan satu lain kat sini. Ada abstract kat sini. Belah kiri atas tu kita boleh open EPUB. Bagi siapa yang suka baca book, apa kita panggil, baca buku secara online. Ramailah orang dah start download EPUB ni, EPUB ni. Okey. So kalau saya suka PDF, saya klik dekat PDF lah, download PDF. Okay, manakah dia open access, memang dapat full text lah, senyum je gambar kat situ. So dapatlah hantar jurnal ni yang bertajuk Sustainable Manufacturing and Exploring Antecedents and Influence of the Total Productive Maintenance and Lean Manufacturing. So ada kat sini, Advanced in Mechanical Engineering 2019, volume 11, isu yang 11, page 1 hingga 16. Okay, kita boleh dapat. Ini daripada salah satu jurnal iaitu Advanced in Mechanical Engineering daripada publisher Sage. Okay, ni kalau kata nak buat artikel submission lah. Artikel submission macam biasalah. Nak submit, kalau berminat dengan jurnal tu, klik submit journal. Okay, sebelum tu kan ada, nampak dia, ada latest article, most read, most cite, trending on the Altmetric. Bukan kata most read, most cite dia. Sekarang dia ada trending on Altmetrics. Okay, dekat sini kita kena tengok kan. Saya kalau saya punya style kan, kalau saya nak hantar dekat Advanced in Mechanical Engineering, ini bahagian most citation especially. Ini adalah favorite chief editor. So dia nak artikel yang terbaik kat dia akan dapat banyak citation. Jadi dia dah nampak dah, jurnal ni pattern ni macam mana. Kalau you nak hantar kat jurnal ni, tengok macam mana rupa artikel yang dapat most cite, most read dengan trending. So kat situlah bahawa dia akan terbitkan artikel macam tu sebab dia nak pastikan kita bila terbitkan artikel dapat ramai pembaca, ramai site. So dengan keadaan semasa sekarang, ramai orang fokus dengan topik ni sekarang. Jadi kita ni janganlah hantar topik yang bukan orang nak baca, bukan topik yang akan banyak dapat citation, bukan topik yang terkini. So kalau you hantar artikel macam tu, saya silap chief editor dah reject awal-awal dah. Okay. Ini contoh sikit lah kan. Submit. Kita kat hari ni bukan nak submit artikel kan. Tapi tunjuk sikit je. Okay, dah submit now. Okay, kat sini ada berapa guideline. Kita kena baca guideline. Ada submission site. Kita klik submission site. Okay, kita kena register untuk dapatkan username dengan password. Kalau ada OCID, terus boleh register guna OCID. Okay, kena masukkan semua maklumat sebagai syarat untuk registration. Okay, masukkan semua maklumat tu baru dapat. Nanti you akan create an account lah. So, kita dah boleh login. So bila login, kita boleh login lah. Okay, klik dekat authors. Tapi sebelum ke author tu, kita boleh baca author guideline dengan FAQ. Frequent Asked Question. Ini sangat penting. Ini perkataan guideline dengan FAQ kena buat. Okay, klik authors.
Okay, boleh klik kat authors, ada sikit maklumat. Kalau nak baca FAQ, ada maklumat kat sini FAQ. Okay, kita nak start untuk submission. Begin submission, kan? Okay, pada author dashboard, kita akan start new submission. Kemudian klik begin submission. So, kat situ ada 6 step yang kena complete, baru boleh isytiharkan lengkap. So, yang pertama, type, title dengan abstract. Kemudian file upload, attribute, author and institution, detail and comment, review and submit. Okey, kemudian kita kena pilih paper type kita. Kita punya artikel ni adalah research article ke, review article ke, research article technical edit ke, comment. Jadi kalau ada data, kita kategori research article. Kalau kita tanpa data, kita review, itu adalah artikel review. Okey, ini maklumat-maklumat kena masukkan lah. Kalau pertama tu kena lengkap, kan? Kalau you tak lengkap, you try untuk klik save dengan continue, tak boleh. So, kena settlekan step 1 complete, baru boleh masuk step 2. Begitulah sampai ke step yang ke-6. Okey. Alright. Jadi yang kedua, search ni juga boleh buat search guna citation search. Sama juga lah. Tapi dengan syarat, kena tahulah nama jurnal, tahun bila, volume dan sebagainya, kan. So kat sini kalau kita dah tahu nak hantar ke Advanced Mechanical Engineering, dah nak tengok pada tahun 2020, pada isu bulan 4, okay, klik kat situ, okay, kita boleh dapat artikel-artikel kat situ lah. Jadi kita klik PDF kat sini, okay, untuk dapatkan full text. So mana-mana artikel yang open access dekat jurnal, dekat Advanced Mechanical Engineering, kat sini boleh hantar. Saya sendiri pun, bagi kawan-kawan saya dalam bidang engineering, saya kata hantar dekat jurnal kat sini okey juga. Walaupun impact factor tak tinggi sangat, baru 1.04, tapi jurnal ni okey lah. Boleh kita hantar untuk sebagai syarat bergraduat lah. So jurnal ni adalah Web of Science, Scopus pun dia. Dia ada dua-dua. Dia Web of Science pun dia, jurnal ni Scopus pun dia. Okey, kita boleh dapatkan full text. Okey, clear ke? Saya lajulah kan sebab semua orang dah faham dah. So kita boleh dapatkan banyak artikel daripada Sage. So Sage kita bila nak cari artikel, kita gunakan advanced search lah macam ni tadi kan. So advanced search kat sini saya tunjuk patah balik, saya tunjuk balik. So ni saya pakai boolean teknik macam ni. Tapi kalau kata you nak pakai by keyword pun boleh. So carilah artikel sebanyak mungkin. Banyak dah tadi kita dapat dekat Science Direct. Kita dah dapat dekat Taylor & Francis, dapat dah dekat Emerald, dapatlah dekat Inner Science. Dekat Sage pun kena dapatkan artikel kita sebanyak mungkin. Okay. Alright. Jadi carilah artikel nanti gunakan Sage Open juga. Ataupun Sage. Sorry, tersebut Sage Open pula. Sage Okay, seterusnya kita akan pergi pada publisher yang kedua terakhir. Kita tinggal lagi dua je. Springer dengan Wiley. Saya harap semua orang peserta-peserta cohort kalau ada soalan nak tanya boleh tanya dekat ruang chat. Okey, jadi kita nak pastikan semua orang akan dapatlah untuk petang ni campur pagi tadi 7 database campur dengan 4 database index, jadi ada 11. Ada 11 tempat website yang you kena pergi. Itu pun nak keluar kat Web of Science kadang-kadang satu hari tak keluar. Lepas tu nak pergi Scopus pula satu hari, mungkin 2 hari tak boleh keluar. Okey, lepas tu pergi pula kat Science Direct satu hari. Pergi pula dekat Taylor & Francis satu hari. Kemudian pergi dekat yang ketiga tadi apa? Emerald satu hari. Kemudian pergi dekat Inner Science satu hari. Sage satu hari. Okey, kita pergi yang keenam, yang Springer. Springer ni pun otai. Springer ni kan. Okey, Springer ni dia macam-macam, kita tengok produk dia ada kan. Kalau kita pernah dengar Springer Nature Research, BMC, Prograve, Macmillan, tu semua duduk bawah Springer. Duduk bawah Springer lah. Ada yang panggil Springer, ada yang panggil Springer kan. Okey, ini dia punya link, link.springer.com. Okey, ni bidang-bidang dia. Okay, kita ada biomedicine, business and management, chemistry, computer science, earth science, economic, education, engineering, environmental, geography, history, law, life science, literature, material science, mathematics, medicine and public health, pharmacy, philosophy, physics, politics, science and international relations, psychology, social science and statistics. So kalau tengok artikel, mak ai 7 juta. Jadi banyak sekali artikel jurnal yang ada dekat Springer. Otai ni, memang Springer ni memang otai lah. Okey, kita pergi buat advanced search. Okey, kita pergi kat advanced search. So advanced search kita boleh masuk with all the words. Nak pakai apa? Nak pakai semua perkataan-perkataan yang kita nak. So without apa pun ada kat situ. Where the title contain pun ada. Nak letak authors pun boleh, nak letak tahun pun boleh.
Jadi saya buat search, saya masukkan semua keyword sebab dia kata boleh masukkan will all of the words. So saya masuk je Lean Six Sigma, management practice, organizational performance, dan automotive. So dekat sini saya control daripada 2012 hingga 2020. Sebab keyword saya detail, mungkin artikel tak banyak lah. Dia memang dapat jumpa artikel sebanyak 329 artikel. Okey, book chapter dalam 243, artikel cuma 82 artikel saja. Okey, tengok artikel saya ada kat atas sekali tu. Ini artikel saya sendiri yang hantar dekat Springer lah. Okey, relationship between Lean Six Sigma. Sifat Springer ni macam Science Direct. Ada satu sifat yang saya akan ingat sampai bila-bila. Nak hantar dekat Springer ni, dia sangat penting dekat quality citation dengan rujukan. So kalau citation saya lama, dia komen yang itu. And kalau quality saya cite artikel yang tak bersesuai, dia komen so minta tukar. So dia minta saya upgrade quality citation. Itu sangat jaga. So reference tak boleh error. Semua citation pastikan ada dalam rujukan lengkap. Dia orang sangat particular macam tu lah. Wajarlah sebab Science Direct dia ada Mendeley. Kedua-dua Science Direct dan Mendeley itu adalah milik Elsevier. So dia sangat mementingkan dari segi quality citation. Okey, tetapi di Springer juga mengamalkan konsep yang sama. Saya hantar dekat Springer, saya ada 2 artikel Springer saya. Komen yang saya dapat basically memang dekat bahagian quality citation dan rujukan. Bahagian lain tak sangat, itu saja yang dia banyak komen. Okey. Alright, jadi ada 329 result dia. Okey, kita control dekat sini. Tadi kita masukkan Lean Six Sigma ni, tapi kita tak ada buat control. Kita without. Kita tak nak bahagian services. Okey, kita buat services. Okay, bila kita control services kat sini kurang. Bayangkan, kurang banyak tu. 329, nampaknya kat sini, bahagian without ni sangat penting. Supaya kita tak jumpa artikel-artikel yang tak berkaitan. So, kita control. Kalau kajian kita manufacturing, so tak melibatkan services, kita tolak services. Contoh kan, mula-mula 329. Bila saya without services, tinggal 14 saja. Lagi senang lah. Ini semua artikel-artikel yang berkaitan. Kalau tengok artikel sebenarnya, dia ada artikel sebenarnya 6 saja. Book of chapter atau chapter of the books tu ada 8. Daripada topik ni cuma ada 6 saja artikel. Kita boleh download ke 6 tu lah. Okay. Alright. Kemudian saya control lagi. Kalau nampak kat sini saya control. Saya pakai kat sini 2 keyword je. Lean Six Sigma. Okay. Kemudian ada management, ada practice and organizational performance. So dekat sini kita kontrolkan lagi. Saya spesifikkan lagi jadi environmental. Mula-mula Lean Six Sigma, kemudian environmental management, kemudian organizational performance. Nak fokus pada otomotif sahaja. Jadi saya kontrol ni dapat 5 saja. Lagi spesifik kita buat, lagi kecil, lagi tak banyak artikel yang kita dapat jumpa. Okey, kalau kita spesifik lagi, not services. Jadi 1 je lah. Kalau type perkataan Lean Six Sigma, environmental management, organizational performance dekat otomotif dan bukan services, 1 saja. Artikel saya lah tu. 1 tu saya seorang je. Jadi kadang-kadang nak cari artikel ni janganlah terlalu spesifik sangat. Nanti dapat 1 je. Kita nak cari artikel sehabis-habisan. Tapi penyudahnya dapat artikel sendiri je nanti. Okey, ini contoh dia. Kalau saya nak ke artikel ni, saya klik maklumat ni, saya klik jurnal tu. So dia nyatakan kat sini lah. Jurnal ni, kalau tengok kat sini, berapa ramai orang dah cite this artikel dah banyak dah. Berapa ramai orang access. Citation dapat 33 citation. So ni antara jurnal yang bagi saya banyak orang refer lah. Sekejap Okey, saya nak minta maaf kalau ada rasa kenapa saya banyak tunjuk dekat artikel saya. Sebenarnya dia terpulang lah. Dia terpulang pada kita bidang masing-masing. Ikutlah search bidang masing-masing. Saya tak naklah buka artikel orang lain. Takutkan jadikan slide, takut orang tak selesa. Jadi sebab itulah kat sini saya banyak buat search adalah berkaitan dengan keyword yang saya punya interest. Okey, nanti you all kalau buat bahagian ni nanti gunalah keyword masing-masing. Buatlah advanced search ni gunakan keyword masing-masing. Cuma dekat sini saya nak tunjukkan perbezaan bahawa kadang-kadang filter dari segi tahun dan without ni sangat penting supaya mengecilkan jumlah artikel. Tak adalah terlalu banyak artikel, you download banyak artikel, penyudah artikel tu ada yang unrelevant. Okey. Okey, tadi kalau nak dapatkan tadi yang last sekali, dapatlah artikel ni.
Okey, tapi artikel ni tak dapat full text, tak boleh access sebab kena gunakan access daripada library lah. So secara public tak boleh nak access. Okey, selain daripada yang tu, selain daripada kita boleh search by keywords atau title, kita boleh buat search dengan menggunakan auto search. Auto search kat sini saya type nama saya Srinila Habidin. Memang saya dekat Springer saya tak banyak. Saya tak banyak. Bukanlah kata saya tak suka, saya suka. Cuma tak banyak. Mungkin dah ke depan-lepan ni saya akan banyak tulis artikel dekat Springer lah. Okey, kalau type nama saya Habidin, klik search, saya ada dua je. Saya ada dua je artikel, satu berbentuk subscribe, satu lagi open access. Jurnal ni asalnya bukan open access. Lepas saya hantar tu dia subscribe. Kemudian ni jadi open access. Sama macam dekat Taylor tadi, jurnal Sustainable International, jurnal Sustainable Engineering. Masa saya hantar 2016 ke 2018, lupa dah saya. 2016 tak silap saya. So jurnal tu adalah subscribe. Kemudian ni lah baru dia naikkan jadi ada open access. Dia ada dua lah. Kalau macam ni jelas open access ni dia ada satu platform je lah. Jurnal ni tak ada subscribe. Open access saja. Tapi jurnal yang kat bawah ni, setahu saya dia subscribe saja. Dia tak ada option dan dia bukan open access. Okay. Jadi contohlah saya nak ambil artikel pertama ni lah sebab kita boleh download kan. Sebab dia open access, saya klik download. Inilah artikel ni. Sustainable Manufacturing Practice, Malaysia Automotive Industry. Saya nak buat confirmatory factor analysis. Yang ni saya dapat full text. Kita dapat full text sebab dia open access. Sebab Springer Open Journal. So Journal of the Global Entrepreneurship Research. Sebenarnya jurnal ni, saya kenal dia punya chief editor that time. So dia minta saya hantar dekat jurnal dia lah. Dan kita hantar, dan dapat terbit lah. Tapi yang ni pun banyak correction. Correction ni adalah quality citation. Ni memang betul. Dia tegur saya punya quality citation dan pastikan citation saya betul, lengkap dan sebagainya. Okay, ini contoh kalau kita nak hantar artikel submission dekat Springer. Okay, macam biasalah kita kena datang tempat orang, kita kena register dulu. Okay, dapatkan kita punya username dan password. Okay, bila dah dapat username dan password, kita boleh start dah go to login page. Okay, kita buatlah kita punya setting password. Okay, kita klik dekat submit new manuscript. So bila kita nak submit new manuscript, kita kena select artikel lah. Kita jenis artikel apa? Berbentuk artikel research ke atau review ke dan sebagainya. Lepas tu klik proceed. Lepas tu kita kena browse, kita kena drag kita punya artikel. Nampak? Yang kedua attach file. Yang ketiga review preference. Keempat additional information, lepas tu manuscript data. Okay, kalau you tak siap, yang tak siap proses pertama, tak boleh pergi proses yang kedua. Nampak? Attach file yang pertama tak okey, dia beritahu kat sini. So dia minta kita kena settlekan attach file sebelum nak masukkan bahagian-bahagian lain. Okay, kena make sure kena semua lengkap baru boleh proceed untuk submission. Nampak? Kalau you tak lengkap, dia akan keluar merah ni. Nampak? Full title missing, file related information is missing, abstract missing. So dia akan highlight. Kalau mana-mana bahagian you tak siapkan, memang akan ada part missing, memang kita tak boleh nak submit, dia jadi incomplete lah. Jadi tak boleh nak submit. Okay, yang tu Springer lah kan. Jadi you all kalau boleh explore dekat Springer ni, macam saya tunjukkan tadi, yang mana kita boleh gunakan search, advanced search. Macam ni, make sure you all guna advanced search sebanyak mungkin, beberapa keyword yang relevan untuk mendapatkan artikel sebanyak mungkin di Springer. And kita dah dapat tadi dekat Sundirect dah banyak. Bayangkan Sundirect ada 100. And kemudian dekat Taylor and Francis pun ada 100. Emerald 100. InDesign 100. Sage 100. Springer 100. Dah berapa dah? Dah 600 artikel kita dapat. Ini kita pergi yang top publisher lah. Mostly top publisher ni lah, orang kata top publisher ni lah paling banyak dapat Q1, Q2. Ada Web of Science, ada Scopus. Jadi kita memang pergi betul-betul publisher yang terbaik lah untuk mendapatkan artikel yang terbaik. Okay, kita pergi yang kepada publisher yang seterusnya. Ada soalan? Sebelum saya pergi publisher yang seterusnya, kita dah pergi pada publisher yang terakhir sebenarnya. Wiley ni ada antara yang terakhir, kalau tak silap saya. Okay, Wiley ni yang terakhir. Okay. Betul, Wiley ni yang terakhir. So kita dah sampai ke database yang ke-7. Sundirect pertama. Yang kedua tadi Taylor and Francis. Ketiga Emerald. Yang keempat tadi adalah lupa dah saya. Sage, InDesign, Emerald InDesign. Okay, yang keempat InDesign, yang kelima Sage, yang keenam Springer. Okay, kita nak masuk yang ke-7 yang kat sini adalah the Wiley lah. So Wiley ni top jugalah.
Bukan top, memang top. Okay. Tapi dia banyak US base sikit lah. Wiley adalah US base. Okay. Okay, Wiley, dia Wiley and Son, kalau tengok dia founded bila? As the American Multinational Publishing. Bukan publishing biasa, Multinational Publishing. Bila dia founded? 1807. Kalau tanya cannot brain lah. And kita bayangkan kalau 1907 pun dah lama, ini 1807. Kan memang dah lama dah Wiley ni. Okay. Alright, ini dia punya link. Ini dia punya paparan interface dia. Okay, kita memang nak buat advanced search. So kita akan klik dekat advanced search lah. Okay, make sure kita nak dapatkan artikel jurnal secara habis-habisan ni, kita akan klik advanced search. Okay, kita pakai search biasa pun boleh. Nak klik pakai advanced search pun boleh. So kita pilihlah advanced search. Okay, dekat advanced search kita boleh buat search by title or keywords. Okey, kita cuba gunakan advanced search yang pertama dulu. Kita boleh masukkan beberapa keywords. So, saya ada buat contoh dekat belah kanan tu. Dia bagi contoh nak pakai boolean operator macam mana. Masih bila nak pakai or and not, pastikan huruf besar. Okey, also dia boleh gunakan, gantikan not, boleh pakai dash juga. Okey. Alright, kita buat yang pertama dekat sini. Saya buat lean and performance, manufacturing and not services. Ikut seperti mana yang contoh dia bagilah. So, saya log untuk 2016 sehingga 2020, iaitu 5 tahun terkini sahaja. So saya klik search. So saya dapat jumpa beberapa artikel kat sini. Kalau jurnal saja ada 384. So bidang saya pun not bad dekat sini lah. Cuma dia bercampur lah. Ada book, ada. So kita kena control lah, kita nak jurnal sahaja. Okey, katakanlah saya control kat sini. Kita nampak saya dah control kan. Saya nak control jurnal sahaja. Okey, daripada asal berapa? 685 kan? Asal 658. So, saya nak jurnal saja dan open access saja. Jadi, 33. Untuk topik yang keyword saya letak lean performance manufacturing ni, menemukan 33 artikel open access untuk 5 tahun terkini. Jadi, not bad juga Wiley ni. Boleh dapat banyak open access. Jadi, tak ada alasan lah yang kita tak boleh nak baca jurnal Wiley. Kadang-kadang nampak macam simple lah, saya nak bagi selingan. Nampak macam simple. Okey, kita faham student struggle nak menulis thesis, nak masukkan reference. Kan? Macam ni kan, kita dah cover almost 11 database. Katalah you all tulis lepas ni. Tapi bila saya tengok dekat rujukan kat belakang, alah kan. Wiley open access pun banyak, Sage pun banyak, Springer pun banyak, InDesign, Emerald, Taylor, Science Direct, kan? Ada Scopus, Web of Science, Era Index, MySite, banyak kan. Jadi kalau kita kata kita punya quality citation pun masih lagi lemah, maksudnya kita belum mendapatkan artikel secara habis-habisan lah. Okey, sebab kita nak tengok open access 5 tahun kini, nak tengok jurnal, saya klik je jurnal atas tu, Environmental Dimension Additive Manufacturing. Saya sukalah, tajuk simple, straightforward saja. Yang ni kalau nama jurnal dia adalah Journal of Industrial Ecology. Okey. Saya klik. Okey, saya klik kat situ memang dapat, klik balik kat PDF untuk dapatkan full text lah. Okey. Memang dapat full text lah. Dia keluar gambar senyum tu bermaksud saya boleh dapat full text. Okey. Alright, kita nak cuba yang advanced search dari segi citation. Okey, citation macam saya sebutkan tadi lah, kena masukkan maklumat semua lengkap lah. Kat sini saya masuk Journal of Supply Chain tahun 2020, volume 56, issue 1, page 10. Dapatlah kat jurnal ni, Journal of Supply Chain Management. Okey, kalau saya nak artikel yang ni, klik PDF lah. Tapi kita tak boleh nak access lah. Sebab jurnal ni memang kena dapatkan access, kena gunakan access daripada library lah. Yang dibuatkan untuk pelajar maupun untuk pensyarah. Okey, kalau kita nak submit artikel dekat jurnal dekat ni, katalah memang saya nak hantar jurnal dekat Supply Chain Management ni, klik Submit an Article. Macam biasa kena register. Kalau yang penting OCID lah. Better you all kena ada OCID lah. Kita boleh register pakai OCID saja. Okey, kemudian kita boleh find journal by title. Ni nampaknya find journal by title tapi kena klik journal lah. Ni sama juga. Kalau katalah saya nak find of journal. Okey, ni satu lagi tambahan. Wiley ada tambah satu bahagian yang mana kita boleh tahu apa jurnal-jurnal dalam Wiley dengan memasukkan keyword. Contoh dekat sini. Saya masukkan, jadi kita dah buat dah find matching journal. Sekarang kita buat find journal by title. Okey. So, find journal by title.
Okey, kita masukkan quality. So ada Journal Quality and Reliability Engineering International, ada Food Quality and Safety, Journal of Food Quality, Journal Environmental Quality. So you boleh letak kat sini satu keyword untuk identify jurnal-jurnal lain yang ada bidang tersebut. Okey, katalah saya pilih yang atas tu ataupun yang bawah tu Journal of Environmental Quality. Okey, kita dapatlah ni Environmental Quality Management. So kalau katakan minat jurnal ni, kliklah submit to this journal. Macam mana nak submit? Klik submit an article. Macam biasalah kena register semua. Kena settlekan semua yang requirement yang diminta. Okey, kemudian baru boleh pergi login. Login, sebelum login dapatkan author guideline. Okey, baru kita start begin submission. Kena make sure ada 7 step. Masukkan type, title, abstract, file upload, attribute, author, institution, review, detail comment, review and submit. Kena settle satu-satu lah. Kalau tak lekap, tak boleh nak submit. Okey, dah selesai dah. Kita punya database yang seterusnya daripada Wiley. Saya matah balik dekat kita punya searching teknik tadi. Yang mana kita boleh gunakan advanced search dengan menggunakan yang ni. So, you all boleh gunakan macam ni lah. Kalau tak nak guna macam ni, type je macam bawah ni. Atas tu lean. Yang kedua ni tambah type performance. Anywhere yang ketiga ni kita boleh buat manufacturing. Anywhere ni ada benda lain. Kita boleh tukar title dan sebagainya. Okay, kita boleh lock tahun dan sebagainya. Okay, so make sure you all dapat menggunakan advanced search untuk setiap publisher yang kita bincang petang ni secara khusus. Okay, secara totalnya yang kita dapat ada 11. Okay, jadi akan saya buat rumusan. Okay, ada soalan? Kan? Dia laju sikit lah sebab kita dah faham konsep dia kan. Yang lebih penting sekarang saya dah dedahkan kita ada 7 publisher. Okay, you kena pergi setiap website publisher. Saya pun dah bagi link website itu. Pergilah dekat website tu buat search. Jadi setiap orang kat sini kena tahu keyword dia. Setiap orang kena tahu keyword dia. Kalau tidak nanti nak cari artikel tak tahu keyword apa yang nak guna. Boleh gunakan boolean teknik ataupun gunakan plus. Masukkan banyak-banyak you punya keyword. Boleh kontrol dengan kontrol tahun nak 5 tahun terkini dan juga boleh kontrol untuk type. Tapi bagi saya untuk content type tak payahlah. Jangan kontrol dulu untuk open access sebab kita memang nak dapatkan artikel secara habis-habisan. Kita memang biarkan dulu tengok berapa banyak. Kalau kata terlalu banyak baru kita kontrol. Okey, ada komen dekat bahagian chat. Boleh saya tahu apa maksud OCID? OCID adalah ID tu account. Dia ada orang sebut ORCID. Itu memang consider dia adalah researcher ID lah. Senang cerita, dia adalah satu platform untuk setiap researcher, setiap akademia kena ada nombor account. Nombor account OCID ni dia link. Bila dia macam IC number lah. IC number kita link kat JPJ. IC number kita link dengan mana lagi? Dengan bank. IC kita link dengan majikan. IC kita link dengan Touch and Go. Jadi macam tu. Jadi OCID ni link dengan Web of Science. OCID link dengan Scopus. OCID link dengan banyak lagi. Macam contohnya kita kat sini Facebook lah. Facebook boleh masuk dekat LinkedIn. Facebook boleh masuk dekat YouTube. Contoh macam tu lah. Jadi dekat situ dia maksudnya bagi seorang researcher kena ada OCID tu. Kena register. Boleh register untuk dapatkan username dan juga password untuk kita login gunakan OCID. Okey, paper Q1, Q2 apa? Dia macam ni lah Zuliana. Okey. Dia ada formula dia. Kalau sebut Q ni Web of Science ada formula dia sendiri. Web Scopus ada formula dia sendiri untuk tentukan Q. Kalau jurnal tu kalau kata Q berapa, kena cakap jelas. Saya nak tahu jurnal A Q berapa dekat Web of Science. Saya nak tahu jurnal ni Q berapa dekat Scopus. Sebab formula Scopus dengan Web of Science berbeza-beza. Biasanya Web of Science lagi rigid. Kalau kata Q1, dia sebenarnya Q1 dekat Scopus. Tetapi jurnal yang sama dia Q2 dekat Web of Science. Ingat bila jurnal dah Q2, Q1 ni dia ada dua-dua. Dia Index Scopus dan Web of Science. Okey. Ambil contoh nak faham tentang Q1, Q2. Dia adalah rank sebenarnya. Jadikan contoh. Dia tak boleh jadikan perfect dia jadikan contoh. Katakan ada 100 jurnal yang qualified. Qualified kriteria dia. Okey. Ranking nombor 1 hingga 25 tu Q1. 26 ke 50 tu Q2. 51 to 75 Q3, 76 sampai 100 tu Q4. Tapi tak boleh baca 25, 50, 75, 100. Saya bagi andaian. Sebab dia ada weightage, dia ada nilai. Tak semestinya Q1 tu kena ranking 1 hingga 25. Kalau ada satu nilai weightage tu mungkin Q1 ada 4 je.
Sebab tak banyak jurnal sampai weightage tu. So mungkin jurnal Q2 ada 20. Mungkin jurnal Q3 ada 50. Mungkin Q4 ada 20. Jadi kat situ dia ada weightage dia. Jadi setiap Scopus dan Web of Science dia ada weightage untuk melayakkan jurnal tu duduk kat Q1, Q2, Q3, Q4. Okey, macam mana nak membezakan jurnal tu dapat Q1, Q2? Jurnal tu established dari segi tempoh, jangka masa dia panjang, sudah lama. Jurnal tu banyak mendapatkan citation. Dia kualiti. Artikel yang diterbitkan dengan artikel yang dapat citation bagus. Lagi baik biar citation lebih banyak daripada kualiti artikel yang dikeluarkan. Jadi bukan bermaksud keluar artikel banyak tu Q bagus. Tidak. Contohnya kalau jurnal tu keluar isu banyak. Setiap sebulan keluarkan 100 artikel. Tapi citation dia rendah. Dia tak ada Q pun. Jadi untuk mendapatkan Q ni kualiti dia kena tinggi. Maksudnya artikel ni tak banyak, jurnal ni keluar satu isu 10 je. Tapi semua orang rujuk artikel tu buat citation banyak. Jurnal tu mendapatkan. Jadi strategi tu bagus. Contoh macam UKM buat. UKM ada satu jurnal yang kita dah masukkan tadi jurnal tu. Jurnal dalam bidang language tadi, Gemar Online. So Gemar Online menarik. Satu isu cuma dalam 10 artikel ke 12 artikel saja. So artikel dia tak banyak. Tapi satu dunia rujuk jurnal tu, jenuh artikel tu buat citation. Sebab tu jurnal Gemar Online tu dapat Q1. Lebih kurang macam itulah. Boleh Zuliana? Jadi kita sekarang ni kita memang tak boleh tikam. Oh ni Q1, Q2 tak boleh. So kita memang kena pakai. Cuma yang ni memang dia orang buat duit. So kita nak tahu jurnal tu Q1 atau Q2. Kalau Scopus boleh tengok dekat Simago. Simago cuma dia tak update. Pandai dia buat business, dia tak update. Dia lambat update, sorry. Dia lambat update. Bukan tak update, dia lambat update. Kalau untuk Web of Science, kita kena pakai access yang library beli. Sebab dia tak boleh dapat dekat public. Okay. Jadi kita kalau nak tahu Q berapa untuk Web of Science, kena pakai JCR. JCR tu, Journal Citation Report. Yang untuk dapat yang tu, kena dapat yang full version menggunakan access kat universiti. Jadi pelajar, kalau universiti beli, kita boleh access. Setiap pelajar diberi username dan password. Kalau you tak pasti, kena contact library, apa username dan password dia. Okay, kalau you dah pasti, rasanya boleh tanyakan kawan. Biasanya pelajar ni pakai metric number sebagai username, password adalah IC. Tapi untuk confirm, better kena contact dengan universiti masing-masing lah. Kalau macam UPSI, kami tak ada untuk Web of Science, tapi Scopus ada. Tapi limited lah. Jadi kos tinggi untuk langgan jurnal-jurnal ni semua. Ataupun database ini semua. Okey, ada soalan lain? Okey, kita habis awal ni sebenarnya. Sebab kita mungkin ramai, ada banyak faktor lah. Antara sebab kita tak ramai kat sini dah biasa dengan artikel jurnal. Okey, cuma saya nak ubah perspektif. Kau ubah perspektif, kita nak fokus perspektif. Ingat, objektif kita hari ni apa? Apa objektif kita semalam? Untuk dapat, kalau dalam video pun saya tulis, untuk meneroka kan? Meneroka database tesis secara habis-habisan. Kita ada 35 platform semalam. So hari ini untuk nak meneroka, nak dapatkan database artikel jurnal secara habis-habisan. Kita nak dapat artikel sebanyak mungkin. Kita dah explore dekat Web of Science. Yang kedua tadi dah pergi Scopus, termasuk Simago. Kemudian kita dah pergi dekat ERA, dekat Australian. Kemudian kita pergi kat Malaysia, MySite. Itu pun kat ramai yang tak explore dekat MySite. Kemudian kita dah meneroka dekat Science Direct. Kita dah meneroka dekat Taylor and Francis. Kita dah meneroka dekat Emerald. Kemudian kita pergi dekat Index Science. Kemudian kita pergi pada Sage. Kita dah pergi pada Springer. Yang terakhir tadi pada Wiley. Okay. Kalau you nak lebih, boleh tambah lagi. Bukanlah saya kata publisher lain tu tak okey. Kalau tanya saya go through. Saya yakin 7 ni ramai yang kenal. Sebab kalau kita pergi library, kalau you all tak pergi library, kena pergi library lah. Okay. Kalau pergi library dekat Malaysia, ke luar negara, yang ni. Negara-negara maju pun memang utamakan yang ni. Tapi tengok dalam bidang lain lah. Mungkin bidang medical, ada lagi beberapa jurnal yang lain. Mungkin you all ada tanya. Ada yang tanya, app co-host. App co-host tu unik sikit. App co-host tu dia ambil beli sana sikit, beli sana sikit, beli sana sikit, beli sana sikit. Lepas tu dia buat. Dia macam contoh Speedmart lah. Speedmart tak ada produk, dia jadi supermarket dia. Ambil tu jual. Kan? Dia jadi macam tu. Jadi kalau boleh kita nak cari betul-betul publisher yang ada production lah. Maksudnya artikel itu diterbit oleh penerbit sendiri. Daripada Science Direct sendiri contohnya. Kan?
So sikit cerita tentang background. Kadang-kadang dalam bisnes ni kadang-kadang kita kena faham. Bukanlah kita nak berkiblatkan jurnal-jurnal QQ ni, tapi kita kena ada knowledge. Untuk Elsevier adalah satu kita panggil apa? Organisation ataupun company yang besar. Okey, Elsevier memiliki banyak produk. Antaranya adalah Scopus milik Elsevier. Science Direct milik Elsevier. Mendeley milik Elsevier. Apa lagi yang saya sebutkan tadi, SSRN milik Elsevier. Okey, tak kalah juga dengan Web of Science. Web of Science pun ada produk dia. Salah satu produk dalam Web of Science yang besar adalah EndNote. Jadi ada dua kuasa besar dalam pengurusan rujukan, iaitu Mendeley dan EndNote. Mendeley milik Elsevier, iaitu Scopus sendiri, dan juga EndNote milik Web of Science. Jadi kat sini kalau kita faham aspek citation dan reference ni sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting kat sini bahawa kita ada dua kuasa besar, Web of Science dan Scopus memiliki pengurusan rujukan. Web of Science EndNote, Scopus Mendeley. Sebab tu kena tulis artikel ni jangan buat mistake langsung dekat cara citation dan juga rujukan. Rujukan lengkap, tak boleh typo, tak boleh salah eja, tak boleh missing. Semua citation perlu ada dalam rujukan. Pastikan teknik citation betul. Nak cite seorang macam mana? Nak cite yang berdua, yang bertiga. Jadi yang tu kena tahu. Macam mana nak tahu? Setiap jurnal ada format yang berbeza-beza. Sebab tu nak hantar dekat jurnal kena tengok author guideline. Dekat author guideline tu nyatakan jurnal A macam ni, jurnal B ni. Semua orang cakap APA. Semua orang cakap APA. Macam tesis pun. Semua orang cakap APA. Tapi last kali UKM ada gaya penulisan UKM. UPSI ada gaya penulisan UPSI. Jadi masing-masing kena ikut formatting. Itu jelas Okey, saya tekan sikit lah. Anak-anak saya tengah berpesta pula kat luar tu. Bising kat dia orang tu. Kan? Okey, ada apa-apa soalan? Okey ke? So hari ni kita dah cover keseluruhan 4 database besar lah. Bukan 4 database besar tu. Memang itu yang kena ada sebenarnya. Yang Malaysia mungkin 4 lah. Mungkin kat luar negara, mungkin negara orang lain 2 je. Dia pakai Web of Science dengan Scopus. Sebab kita ada 4. Sebab kita meraihkan Australian dan Malaysia sini ada database. Kan? Explore dah semua tu. Okay? Jangan ambil perkara mudah. Sebab ternyata lah contribution, sumbangan kita, effort kita untuk mendapatkan tesis dengan database secara habis-habisan tu merupakan peranan yang penting bagi calon. Sebab itulah setiap kali saya buat courses, orang akan cemburu dengan orang yang belum register. Untunglah siapa yang belum register PhD dan Master. Kalaulah saya pergi kursus ni sebelum saya buat PhD dengan Master kan bagus. Saya kena bersedia betul-betul, dapatkan maklumat yang betul-betul, baru saya register. Kan? Lagi-lagi yang part time, kita nak control time kita macam mana kan. Jadi bolehlah nasihatkan dekat sahabat-sahabat atau kawan-kawan kita, kalau kata nak mengaji PhD ni, part yang kena semua orang kena tahu adalah bahagian persediaan. So persediaan ni bukan isi borang, bayar yuran, register, dapatkan matrik. Bukan. So ada banyak persediaan. Mental saja tak cukup, tetapi effort awal tu kena ada lah. Kan? So kita yang dah register ni kena aktif lah. Kena cepat lah kan. Maksudnya bukanlah cepat tu sampai kita stres kan. Tapi kita kena consider, kita kena konsisten. Kena buat setiap hari, nampak sekejap, nampak lama 3 tahun. Tapi sekejap-sekejap dah tahu dah habis 1 semester. Tahu-tahu dah semester keempat. Kan? Okay, saya buka soalan sebelum kita closing. Kita kena closing lah. Dah habis lah sebenarnya. Untuk database ni. Okay, ada apa-apa soalan? Saya rasa video untuk sesi pagi pun dah ready. Tadi saya nak share sebelum pukul 2.30 tadi, tak ready lagi. Okay, sekejap lagi saya ready. Rasanya dah siap dah. Ready, video dah ada. Nanti saya share video untuk sesi pagi. Okay, kemudian dengan video sesi petang. Okay, sedikit sambil-sambil nak tunggu soalan lain. Kalau you ada soalan nak tanya boleh. Nak tulis kat bahagian chat boleh. Okay, seterusnya untuk minggu depan. Untuk minggu depan untuk peserta cohort. Kita dah akan masuk kepada chapter 1. Okay. Chapter 1 ni maksudnya kena betul-betul faham lah. Saya punya consider kalau you nak ada soalan, kena ready soalan. Kalau nak tanya, tanyalah betul-betul. So kita sesi hari Sabtu tu maksudnya sampai tepu. Tak ada soalan nak tanya dah. No question at all. Dah tepu dah soalan apa tak tahu nak tanya. Okay. Make it friendly, informal. Tanya je apa-apa. Kalau mana yang saya tahu, saya jawab. Kalau tak tahu, kita hutang. Kita akan cover pada keesokan harinya.
Okay, hari Ahad little bit soft punya hands on. Jadi saya akan tunjuk macam mana nak gunakan template. Setiap orang akan saya bagi soft copy untuk template. Untuk kita apply template itu untuk pastikan apa yang ada dalam bab 1 tu tepat. Bab 1 tak boleh buat mistake. Jadi kita nak mengurangkan defect dan error. Setiap apa yang kita tulis tu kita faham kenapa setiap ayat, setiap perenggan kita tulis begini ada sebab dia, ada justify dia. Betul-betul kalau orang kata belajar elektrik tu betul-betul supaya wayar tak short. Every single thing kita akan tengok dekat chapter 1 ni. Jadi nanti saya akan kongsikan untuk chapter 1 ni supaya you all boleh bersedialah. Jadi kalau tanya saya persediaan itu tak mengapa. Kita you ambil masa untuk explore database ni kan biar dulu. Okey, cuma nak beritahu yang bahawa kalau you ada soalan untuk chapter 1 boleh simpan dah. Dan kita hari Ahad tu nak beritahulah untuk makluman hari Ahad kita ada sikit yang tu lah. Supaya apa yang kita belajar hari Sabtu tu kita apply pada hari Ahad. Okey. Tu untuk direction kita pada minggu depan lah. Okey. Okey, kita berbalik kepada hari ini. Soalan-soalan sebelum kita tutup untuk perkongsian dari segi slide dah settle dah. Semua part yang kita dah cover. Saya tunggu mana-mana soalan jika ada soalan. Okey, ada soalan. Daripada Lailatul. Okey, kalau kita buat kualitatif, okey, kena cari jurnal kuali je atau boleh kedua-duanya? Boleh kedua-duanya. Okey, begini kan, jurnal ni, okey, consider lagi-lagi kalau tak banyak. Macam inilah, bahasa mudah dia macam inilah. Kalau bidang kita tentang topik atau subtopik atau subtopik, benda tu dah banyak dalam kualitatif, so kita boleh ignore yang kuantitatif. Tapi kalau topik tu tak banyak, kalau orang kualitatif kata tak faham lagi, tak jelas, tak tepu, maka boleh ambil artikel jurnal untuk kuantitatif juga. Begitu juga dengan kuantitatif. Kalau orang kuantitatif, memang kalau kata banyak sangat dalam kuanti, bacalah paper kuantitatif saja. Tapi jika paper kuantitatif tu tak banyak ada dalam kuanti, so kita kena baca paper dalam kualitatif. Itu nombor 1. Yang kedua, bila kita nak buat research dalam kuanti, okay, mesti ada reason. Reason kita, salah satu dia, gap dia dalam methodological gap, mengatakan masih tak banyak lagi dalam kuanti secara rigorous buat benda ni. Tapi sebelum nak cakap rigorous tu, kita kena cakap beberapa kajian yang terbaru, bla bla bla, menjalankan kajian dalam kualitatif. Jadi kita perlu juga ada beberapa artikel kualitatif nak highlight benda tu. Namun demikian, dalam kuantitatif belum ada lagi. Okey, begitu juga dalam kualitatif. Jadi kalau tanya saya yang itu. Okey, kalau dalam bidang engineer, managerial skill dalam engineer pun sama. Walaupun kita tahulah engineer ni mostly adalah scientific lah. And scientific lah kan. Dalam kualitatif ada dekat sikit. Jadi Lailatul ni bagi saya kat sini, isu dekat sini mungkin kurang paper kuali kot. Kan? Mungkin kalau saya lah prediction. My prediction, Lailatul ada memiliki beberapa masalah untuk mencari artikel yang banyak dalam kualitatif. Jadi adakah kita langsung tak boleh ambil yang kuantitatif atau scientific? Engineer kita panggil scientific research lah. Scientific research boleh refer. Sebab dalam research ada apa? Ada theoretical, ada method, ada analisis, ada finding, ada discussion, ada conclusion. Ya betul, yang part yang kita memang terkeluar adalah dekat bahagian method dan analisis. Walaupun kajian itu gunakan scientific atau kuanti, tapi finding itu boleh diambil dalam kuali. Kan? Dia finding, semua research, finding kita boleh ambil. Tak kisahlah pakai method apa pun. Sekurang-kurang kita boleh berbincang, inilah finding yang ada dalam topik ini dalam 5 tahun terkini contohnya. Namun begitu, walaupun finding ni ada tetapi menggunakan metod yang berbeza. Orang kuanti, orang engineering suka cakap walaupun ada kajian dibuat tetapi kebanyakannya adalah menggunakan secara saintifik. Saya tahu kenapa you gunakan kualitatif. Semua orang boleh cakap secara saintifik. Inilah result dia. Inilah result dia. Tapi why and how tak terjawab. Kenapa benda tu boleh berlaku macam ni? Kenapa perkara ni boleh berlaku macam ni? Kenapa capai macam ni? Bagaimana kita selaku engineer nak capai benda ni? Sebab walaupun you bidang engineering tapi you pakai engineer. Maksudnya melibatkan humanistik. So bila melibatkan humanistik, kita nak kena gunakan kualitatif. Especially untuk kita selaku engineer, pastikan nak melaksanakan itu, apa elemen-elemen yang kena ada. Part-part humanistik lah. Part-part attitude, part-part proses, part-part behavior.
Kan? Part-part pemantauan, pengurusan. So tu part-part yang kita kena buat dalam bentuk kualitatif. Jadi memang ada, tapi jangan terus down. Kita ambil positif. You tak habis explore lagi. Saya yakin masih banyak lagi dalam kualitatif dalam engineering. Walaupun tak sebanyak dalam saintifik ataupun kuantitatif lah. Kan? Okay. Cuma kata boleh, jawapan dia boleh. Jangan kata tak boleh. Cuma nanti dekat bahagian method tak bolehlah cerita kuanti. Kan? Metodologi fokus pada kuali lah. Sebab memang kita dah memilih untuk buat kualitatif. Kan? Contoh paling mudah kan. Contoh paling mudah kalau you kata engineer, bidang engineering susah nak dapat bidang kualitatif kan. Sama dengan orang matematik dengan statistik. Dia nak buat, dia bidang maths, dia bidang statistik, tetapi nak buat PhD dari bidang kualitatif. Yang tu pun jenuh nak cari artikel kualitatif pada pandangan awal dia. Tapi bila dia cari, oh ada rupanya. Kan? You kena ada cari orang yang kalau tanya saya lah kan. Sebab tu saya buat engineering, saya buat engineering management. Dia engineering yang soft engineering lah. Quality engineering okay, engineering management okay, mechanical engineering quite okay lagi. Kalau elektrik susah, kan. Kalau macam nano engineering susah. Apa lagi? Applied science pun susah, kan. Dia tengok bidang lah. Memang betul lah tak banyak supervisor. Banyak supervisor yang duduk dekat laboratory lah kan. Laboratory ataupun testing, yang main simulation kan, yang gunakan material dan sebagainya. So tak adalah, cuma tak banyak lah. Tapi saya memang saya advise jugalah, you need to find right supervisor lah. Jadi isu kan nanti kan dia pakai approach atau method lain, kita pakai method lain, nanti susah lah nak supervise dan sebagainya. Ada tapi tak banyak. Setujulah tu. Macam kawan saya lah buat mathematics dekat UPSI ni, tapi PhD dia kualitatif. Kan? Jadi susah lah. Susah nak cari student sebab orang set matematik mesti buat kuanti kan. Jadi dia susah dapat supervision. Tapi ternyata hikmah dia dapat quality punya student. Maksudnya student daripada universiti atau luar negara datang ke UPSI because dia dapat jumpa supervision matematik dalam kualitatif. Kan? Doktor. Ya, saya silakan. Apa ni, saya Nurul macam ni, saya apa ni, saya explain saya punya situation kejap. Boleh? Boleh silakan. Okay, saya ni kira saya punya case starting back macam tu. Saya baru back on track apa ni after COVID, and 1 year lah saya punya apa ni stranded thesis semua. 1 year and plus. So saya buat balik, saya agree, saya contact balik saya punya apa ni SB semua. To start with, kita start dengan literature. Sikit advance lah, cuma bila saya tengok dekat yang semalam yang doktor buat apa database thesis tu kan dekat Ethos tu, adalah a few yang macam boleh bagi kita idea dan kita kita polish dekat saya punya literature tu, dekat chapter tu. So cadangan doktor, macam mana kita nak, macam tak nak bagi canggung, kita nak sambung, kita nak continue dekat kita punya literature tu, refer dekat thesis yang saya dapat dari dekat Ethos tu. Okey, saya yang pertama, selagi mana kita upgrade ataupun kita nak tambah kita punya citation tu, make sure kita berfokuskan pada objektif. Dia tak lari dengan objektif lah. Jadi tetap penulisan literature review contoh tadi. Biasalah kalau dalam bidang-bidang tertentu ni kan, lagi-lagi bidang teknikal ni memang bahagian yang susah dia, macam sahabat kita buat engineering tadi, bahagian literature yang paling susah sebenarnya nak buat. Okey. Jadi kalau tanya saya, selagi mana you punya flow writing you tu memang fokus kepada setiap objektif 1 kepada objektif 2, objektif 3, objektif 4, bagi saya tak ada masalah. You break kan pasal tak sihat dan sebagainya. So kita ada cut off kita. Masih sebelum kita tak sihat itu, katalah daripada tahun 2021. 2020. Jadi artikel yang kita boleh buat lah. Kalau tanya saya, first step dia, kita kan boleh kumpul citation yang kita lock. Kalau cari bahan ni kan, kita cari 2021 sampai 2023 je.
Okey, 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 okey. Ataupun 2020 lah. Walaupun kita tak siap 2020, jadi banyakkan artikel 2019 kan. Ya. So you ambil daripada tahun 2020 sampai 2023. Oh. Mulakan yang tu juga. Sebab apa-apa pun orang memang nak yang terkini kan. Jadi kita lock untuk. Jadi kalau nak cari tesis pun cari yang terbaru. Okay, kalau nak cari artikel pun ambil artikel. Kat sini dalam kes ni ambil 2020 sehingga 2023. Okey, okey. Macam sebab saya punya ni macam sustainability. Saya buat ekonomi, doktor. Okay. Okay, lepas tu bila berkait dengan refugee, isu dia during COVID and after COVID ni macam tiba-tiba lagi banyak hit thesis tu kan. So saya tengok macam banyaknya macam selain daripada saya baru jumpa lah database thesis ni lepas tu macam macam best tu nak sambung kat mana, saya tak nak bagi benda tu nampak canggung lah sebab saya even saya memang totally saya freeze lah thesis dengan condition semua tu kan sebab tapi saya agree dengan saya punya supervisor, dia kata kita buat benda ni ongoing process tau. Dia cakap you tak boleh nak stop literature macam mana you sakit semua kan. Dia cakap baca je, dia kata tak apa. Dia faham saya punya condition, dia kata tak apa baca. Tapi macam baca tak ada apa-apa kan. Sampai saya simpan, saya still ada macam a few reference tu. Tapi bila saya tengok thesis yang doktor tunjuk macam baru dan easy kan. So, saya kata macam mana saya nak masukkan dekat macam saya punya definition, saya punya historical background tu nak dia jadi macam kita sambung macam tu je ke doktor ke macam mana? Okey, macam ni. Nombor satu, yang kita kongsikan semalam tu jangan jadikan satu macam demotivate tau. Alamak, aku nak kena buat critical changes ke ataupun nak buat modification yang major ke? Tidak. Sekarang ni, okey, mungkin cara penulisan kita sebenarnya ongoing. Okey, sebenarnya kalau kita dah siap pun sampai chapter 5, chapter 1 tu kena tambah baik juga. Kan, ini memang stage yang common. Bagi orang yang dah siap tesis pun, dia akan patah balik dekat bab 1, dia akan buat improvement. Walaupun dia tak sihat, walaupun dia sihat contohnya. Kalau saya sihat, saya dah siap semua tesis saya. Okey, masa saya buat bab 1 saya tu tahun bila? Kan, katalah saya nak submit 2023. Mungkin bab 1 saya buat tahun 2020. Jadi bila saya nak submit tu, sebab tu orang simpan satu semester. Kata saya dah siap semester ni, sen depan saya register satu lagi semester untuk saya susun balik saya punya chapter. Jadi benda yang sama, kita baru perasan, alamak aku punya chapter 1 lain dari rupa. Lagi-lagi waktu pandemik. Pandemik ni gila tau. Orang duduk rumah tak tahu nak buat apa. Ramai pula orang tulis artikel. Kawan saya jadi reviewer, jadi editor board, jadi chief editor, dia kata tak senang duduk. Lajunya orang tulis artikel. Jadi kemudian mungkin orang sibuk sebelum pandemik. Waktu pandemik ni orang dah start tulis artikel. Lagi-lagi orang akademik. Orang akademik ni selalu tangguh. Jadi bila dia dah start tulis artikel, dia dah macam tak jumpa jalan keluar tau. Tulis je artikel. Jadi memang bukan you je. Bidang saya pun terkejut. Lepas-lepas COVID banyaknya kan. Macam-macam. Macam orang yang tak pernah kita kenal pun muncul. Mana artikel ni pula kan. Kalau saya tengok kawan-kawan saya punya artikel, kalau tengok artikel setahun ada 2, 3, tapi tengok artikel tahun 2020, tahun 2021, tahun 2020 banyak. Sampai saya kata macam KLCC. Kan? Tiba-tiba 2 tahun tu 2020 dengan 2021 naik macam KLCC. Dia menara berkembar kita panggil. Jadi dalam konteks kat situ memang dia ada berlaku revolusi lah. Kalau tanya saya, publication memang berlaku revolusi waktu pandemik. Memang. Cuma sekarang ni dia slightly down. Bila dah normal balik, orang pun dah start sibuk, artikel pun dah kurang dan sebagainya lah. Kan? Tapi dalam konsep saya tak apalah. Itu memang yang pertama kena positif, kan? Ada komunikasi dengan supervisor bagus, supervisor pun supportive. So jangan undur belakang, pastikan track betul. Kalau objektif dah jelas, kekalkan dengan objektif. Perkongsian database malam untuk tesis dengan database artikel ni untuk dari konsep penambahbaikan lah. Keyword kat sini adalah untuk penambahbaikan lah. Kan? Jadi maksudnya kita polish, kita nak make sure kita still follow the track. Masa yang sama orang baca update, and ada scholar-scholar utama, so kena ada variety, and tak adalah rujuk jurnal yang sama, tak adalah rujuk satu tesis je, ada multiple citation. Kemudian skill kita menulis lah kan. Jadi bila banyak refer tesis, tengok tesis yang sama bidang pula tu, tahu belajar macam mana nak buat ayat-ayat yang lebih matang lah kita katakan kan. Okay. Saya punya stage
kat tengah-tengah. Saya data collection dengan saya Okay. punya apa analisis. Ya, Lepas maksudnya tu dia proposal jadi defense macam settle dah dah alhamdulillah. Lepas tu lepas proposal defense tu terus Oh. apa terus tak boleh buat apa dengan saya yang memang terlantar macam tu. Lepas tu sebab saya apa interview. So ada a few data tu yang saya interview lepas tu macam bila dah dapat dah menerima anugerah COVID tu macam dah. Lepas tu for 1 year tu memang saya tak boleh nak buat apa. Lepas tu dengan emosi apa semua tu cakap tak apa. Cakap ni yang baru back balik lah insyaAllah. Tak apa, dia macam ni. Kalau tanya saya lah PhD ni, okey, sebab saya banyak student, ramai student dan saya ni macam-macam, orang kata bukanlah kata saya, orang lain pun sama jugalah. Saya ni dah macam-macam jumpa orang dah. Maksudnya kalau student saya yang saya ni kebetulan mungkin Allah nak uji saya, 4 yang terakhir student PhD saya yang terakhir ni semua semester last. Semua semester 16, ada seorang tu semester 19. Sakit kan, sakit tak boleh buat apa. Jadi semua daripada yang 4 tu kita dah usaha yang dah terbaik, dah usaha yang terbaik. Tapi memang kita tak boleh harap perfectionist, tak boleh dalam perfectionist. Perjuangan tu harus diteruskan. Jadi consider saya kata yang paling penting kita buat sehabis baik selagi ada masa, selagi ada nyawa lah kata. Kita menulis sebaik mungkin sampai masa submit dah. Dia macam tu je. Kalau tidak apa-apa kita ada. Cuma sampai kat stage penilaian tu, itu peranan supervisor lah. Supervisor kenal kan. Hitungan manusia kita panggil kan. Kita yang pilih siapa jadi penilai. Jadi kita carilah penilai yang ada, bukanlah kita nak kau team, tapi dia rasa dia orang yang orang kata ada humanistic punya feeling lah. Maksudnya apa yang ada pada saya tak semua orang akan sama dengan ada kat saya kan. Tapi kita dah tahu dah, nampak usaha dia, nampak kesungguhan dia. Tapi setiap orang dia mesti ada limit dia. Kan. Jadi relax je. Kalau tanya saya kena sebut benda ni. Walaupun macam awal kan. Walaupun kita kena predict. Kita usaha sampai masa submit. Masuk Ramadan puasa, habis Ramadan raya. Tak boleh puasa dah. Macam itulah. Teruskan aja, submit, teruskan. Tapi kena sebut juga benda ni. Mungkin dia jadi pro and con lah. Tapi saya kena sebut. Dia tak ada apa-apa kerisauan pun kalau dapat pembetulan 12 bulan. Dia tak ada apa pun sebenarnya. Mungkin you all tak melalui, mungkin rasa macam 12 bulan. Relax. Student saya rata-rata yang ujung-ujung ni semua 12 bulan. 12 bulan. Tapi 12 bulan tu tempoh masa yang diberi. Kalau boleh siap 6 bulan, hantarlah 6 bulan. Cuma kita bagi masa untuk buat penambahbaikan. Tu sedikit lah. Maksudnya kalau kita akan mengurangkan sikit kita punya stres lah. Ada orang fikir aku target 3 bulan, aku target 3 bulan. Takut nanti lalas target je tapi langsungnya action tak ada. Jadi buat je positif. Dia kena positif. Kalau rasa stres ni tak boleh buat, rasa down nanti tak boleh nak buat kan. Fikir positif, buat sampai satu masa yang tentukan kita adalah supervisor. Supervisor akan tahu, okey, cukup, submit. Kan kadang-kadang ada satu student tu saya marah, bukan marah lah, agak stres, saya tekan suara. Dah, saya kata cukup, berhenti, submit. Hantar proofread, submit. Sebab kita tahu dia punya limit, tak payah dah. Kalau dia over limit kan kesian dia. Saya dah tahu dah. Jadi casing macam tu lah. Jadi komunikasi dengan supervisor tu kena penting lah bab-bab ni lah. Kalau macam saya kontrol bab tu lah. Saya tahu limit. Lagi-lagi student saya daripada Indonesia. Indonesia saya nampak macam muda tapi umur dia orang 70 lebih. Kan dah macam-macam dengar cerita, ada yang stroke, ada yang tak apa dah. Jadi sebelum dia orang sakit, better submit. Kan. Tapi betul lah, saya selaku supervisor, keinginan saya nak lebih baik. Tapi yelah, sampai setiap orang ada limit dia kan. Kalau tanya saya jangan undur lah. Mana yang dah ada kekal, dah proposal defend dah pun, dah start collect data dah pun. Cuma kita kena tulis dengan cara yang matang lah. Itu je. Baik. Terima kasih doktor, insyaAllah. Sama. InsyaAllah. Dah salah satu daripadanya nak comeback tu rasa macam kuat duduk dalam community, join community. Itulah tak apa. Itu yang kita plan nanti mungkin saya nak buat sikit macam dekat grup WhatsApp tu, nanti masing-masing perkenalkan dirilah. And mungkin boleh tahu juga lokasi kat mana kot. Okay. Boleh ada sikit community. Okay, alright. Okay, lain-lain macam mana? Ada tambahan nak tanya apa-apa?
Okey. Tak ada Dekat chat pun clear. Okey, kita break. Nanti apa-apa kita tunggu dekat WhatsApp lah kan. Apa-apa yang saya inform dekat WhatsApp tu boleh ambil lah kan. Selain daripada kita punya rakaman video, nanti kita ada beberapa perkara yang saya nak bincang, nanti kita akan bincang dekat WhatsApp. Okey. Kalau tak ada apa-apa kita boleh break awal hari ni. Okey, boleh solat dan semua, makan petang dan sebagainya untuk berehat. Yang bekerja kan, minta maaf lah kan, memang kali ni kohort memang hari Ahad pun kita kena run juga untuk batch 2021 ni. Nanti boleh tengoklah pelan-pelan waktu malam, nanti boleh tengok slide-slide ni, tengok video balik. So bagi kawan-kawan kita yang sambil-sambil dengar video ni, just in case kalau tengah-tengah explore, tengah-tengah buat stuck ke tak dapat, nanti tanya kat grup WhatsApp lah. Saya lagi suka tanya dekat grup. Jadi soalan itu orang lain pun dapat manfaat. Tapi kalau ada soalan-soalan personal, tak apa, yang tu boleh WhatsApp saya. Okey? Saya ucapkan terima kasih lagi sekali buat semua. Semoga kita dipermudahkan dengan usaha kita petang ni, menambahkan lagi ilmu untuk menjayakan penulisan tesis kita. Semoga semua orang akan berjaya dan dipermudahkan. Okey, saya mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan dalam menyampaikan semalam, pagi tadi dan petang ni. Usaha saya sebenarnya untuk bantu sama-sama dapatlah. Bukan untuk you all je, untuk saya jugalah. Jadi bila mengajar ni pun naikkan semangat untuk diri sendiri jugalah. Dah bantu dah bimbing lah, termasuklah untuk diri sendiri juga. Okey, terima kasih sama-sama. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.